Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil waghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lang. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, sekali lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pagi ni kita tengok memang attendance memang kita nampak makin merudum, tapi pada saya tak kisah pun. Apa yang kita boleh share, kita akan share sebab peluang yang ada ni bukan kita confirm boleh dapat. So bila Allah bagi ruang rezeki pagi ni boleh bernyawa lagi, boleh ada ruang nak pergi ke Zoom lagi, so kita akan guna apa yang ada lah. Maksudnya kita tak perlu tangguh-tangguh. Itu masing-masing punya rezeki. Kalau ada pagi ni kita boleh join kelas, itu rezeki kita lah. Kalau tak ada rezeki, tak adalah. Maksudnya kita mungkin boleh dengar lain kali ke apa. Itu tak apa. Pada saya attendance tu memang kita nampak ada pengurangan. Bila dah hujung-hujung kelas ni, sebab kita pun mungkin baki dalam 2-3 kelas lagi. Sebab bengkel ni habis untuk tahun ni lah. Untuk tahun depan tu lain cerita, saya tak tahu macam mana. Tapi kita cerita yang sekarang ni, kalau ada rezeki panjang umur, mungkin dalam 2-3 kelas lagi untuk yang tahun ni punya. Okay. Bengkel 21 ni punya mungkin 2-3 kelas lagi lah. Lepas tu kita ada ujian. Ujian tu memang semua secara online saja. Semua orang tu mungkin pada penghujung mungkin nampak merunda-runda sebab apa, dia tahu nanti ada exam. Dia pun rasa macam tak nak exam ni semua, tak nak. So dia pun pelan-pelan tinggalkan kelas. Pada saya itu tak ada masalah. Itu diri sendiri. So ni bila kita share ilmu, dia adalah diri perempuan sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita rasa macam tak nak lah ujian-ujian ni benda susah, nanti fail lah, kita rasa macam tu diri kita lah. Tapi pada orang yang nak, dia nak lah. Sebab tu kita tak ada paksaan. Cuma kita buka ruang saja. Bila kita dapat share ilmu, dan bila ilmu kita dah belajar dah berminggu-minggu, dah berpuluh-puluh Zoom dah ni, so kita mestilah sekurang-kurang ni kita nak test lah diri kita. Selama ni faham ke tak faham. Apa benda tu bukannya secara oral, bukannya test tanya soalan tu jawab, bukan. Tak ada, benda ni secara online saja, perempuan sendiri jawab. Kalau ada jawapan tu betul, salah. Benda tu secara nanti macam mana yang perempuan yang dah buat test pada tahun lepas. Dan sebelum ni kan kita secara online juga melalui Google Form tu, dia akan guna format yang sama saja. Kita pun tak ada nak rushing nak tunggu
kita akan buka link tu saja pukul berapa hingga pukul berapa. Jadi perempuan boleh jawab je lah soalan tu. Sebab result markah tu akan terus dapat. So kata atas lulus ke tak lulus tu tak ada efek apa-apa pun. Cuma untuk perempuan punya kefahaman sajalah, menunjukkan prestasi diri sendiri tu. Aku selama hari ni aku belajar ni, punya baru bertahap ni, so kena belajar lebih lagi. Punya bab ni tak faham lagi. Macam tu je lah untuk kita nak tengok diri kita sendiri tu. Faham ke tak faham selama hari ni kita duduk menghadap komputer sejam setengah setiap minggu apa semua tu. Kita faham ke tak? Itu saja, tak ada apa-apa. Dan kita tengok memang dari segi attendance, kat Cun Update memang kita nampak ada penurunan. Yang ramai tak ada lah. Tapi bila tak ada, tapi lepas tu dia tengok tu, tak masalah lah. Itu atas rezeki. Itu pada saya, itu kalau sekalipun kelas Zoom ni, tiba satu hari minggu depan ada 10 orang pun, saya akan on macam biasa juga. Pada saya tak ada apa jumlah orang yang hadir tu. Yang penting apa yang sebenarnya syllabus tu sampai, InsyaAllah orang tu boleh faham, dia boleh apply, itu rezeki. Itu saja. Kita boleh minta macam tu je lah. Kita pun bukan budak kecil kan nak kata mesti masuk kelas, tak ada apa pun. Ni atas diri sendiri supaya bila perempuan sendiri bila baca Quran tu ada confident. Bila kita dah belajar ni kan dah tahu, patutlah macam ni bunyi dia panjang, patutlah kena dengung. Sebab kita ada ilmu tu. So bila kita baca Quran, kita akan berhati-hatilah kat situ. Sebab tu bila mana perempuan yang dah belajar tu, kalau sebelum ni tak belajar tajwid ke apa, ataupun belajar tu dia belajar, tapi tak mendalami ke apa, sebila kita dah tahu, bila buat perbaiki, kita betulkan bacaan kita, memang kita akan baca dengan slow. Kita takkan baca laju dah macam dulu. Kalau dulu kita baca laju, baca cepat, satu muka tu mungkinlah 5 minit je, 4 minit je, laju lah. Tapi bila kita dah belajar, automatik kita baca tu mungkin 10 minit. Satu muka tu boleh 10 minit. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita dah ada ilmu. Bila ada ilmu, kita akan berhati-hati. Kata kat sini panjang, sini tak boleh dengung. Macam-macam. So kita akan apply benda tu. Baru kita nampak ada peningkatan. Barulah kita punya bacaan Quran tu dari tahun ke tahun ada peningkatan. Bukan bermakna bila kita baca makin slow, macam tegak-gagap tu, maknanya kita salah. Tak semestinya. Kadang kita slow tu sebab apa? Kita nak perbetulkan lah. Yang selama hari ni tu, sebab bila kita tak ada ilmu, kita rasa macam kita betul. Sebab tu kita baca pun laju je semua, langgar habis. Sifat huruf, makhraj, apa semua tak tahu. Tapi bila dah belajar, baru kita sepatutnya ada angin rupanya. Patutlah dia macam susah tak nak melantun. So, kita dah tahu benda-benda tu kan. Tapi majoritinya secara keseluruhan pada saya boleh cakap ni pun sebab apa, atas kita tengok pada prestasi orang yang bertalaki. Kita boleh tengok sebab bertalaki sebab Quran ni dia lafaz. Kalau takat teori ni semua, ramai je orang mengajar teori. Atau buku pun banyak-banyak dalam pasaran macam-macam jenis, macam pattern pun ada. Tapi lafaz tu, so bila kita dah bertalaki, kita dengar, ni tak cukup, panjang lagi. Dengung tak cukup ni, panjang lagi. Mat ni pun tak cukup, tak sampai 4 hakat, tak sampai 5 hakat, tak sampai 6 hakat. So kita suruh panjang-panjang, lebih-lebih lagi. So dari situlah kita agak buat perubahan, dan perubahan tu untuk kata bacaan kita akan lebih elok, lebih cantik lagi bacaan. So kita punya bacaan tu lebih tepat. Sebab tu bila baca perlahan, bukan maksud baca perlahan tu slow ke dia macam lemah ke, bukan. Dia jadi slow tu sebab apa, nak perbetulkan. So betul baru bunyi huruf yang keluar tu sebiji keluar. Bunyi sin ada bunyi angin, huruf ha ada bunyi angin macam angin yang lepas. Kita sendiri pun rasa puas nak sebut satu huruf-huruf tu. Sebab tu bila kita belajar, kita ada buat peningkatan. Kalau kita belajar tapi macam tu juga, kita sendiri pun tak payahlah, tak apalah, biar je lah. So macam tu lah, level kita macam tu je lah. Sebab ingat Quran tu lafaz. Sebab tu dia kata dari segi prestasi orang yang bertalaki, kita nampak dia orang ada buat peningkatan. Tuan badan tu sendiri ada buat peningkatan, ada buat perubahan pada diri dia cara nak baca. Bila dia ditegur, dia akan buat improvement. Dari situ baru dia punya bacaan tu lebih cantik. Dan kita pun tak adalah tegur banyak sangat. Berbanding dengan langsung tak nak belajar, ataupun kita dah tegur, tapi buat yang sama, maknanya dia tak ambil perhatian. Maknanya dia terutama macam, biasanya kesalahan yang paling banyak sekali, mat asli lah. Mat asli memang paling, sedangkan dia tu basic tu. Kalau kita tak boleh kontrol mat asli, macam mana kita nak kontrol lagi mat yang panjang. Sebab tu benda tu memang kita kena ambil perhatian. Kalau kita dah ditegur untuk kontrolkan mat asli, panjangkan dengung, so kita kena buatlah benda tu. Sebab tu nama dia bertalaki. Jadi kita dah boleh supaya seluruh Quran tu kita dah tahu, kita selalu ditegur sebab dengung tak cukup. Maknanya nanti bila kita baca, kena panjanglah dengung tu. Barulah dia boleh kata apa, bacaan tu tepat betul. Kita kena ingat kita baca Quran ni kena ikut macam mana Rasulullah baca.
Bukan ikut kita punya baca. Kita punya rasa boleh lah tu, tak apalah, tak boleh. Kalau perempuan perasan setiap minggu saya akan cakap benda yang sama je. Sebab memang itulah realitinya. Sebab bila bertalaki tu, orang tu keluarkan perkataan mulut tu, berbunyi tu, itulah baru kita tahu panjang ke tak panjang ke apa. Tapi alhamdulillah lah nampak mereka yang bertalaki tu buat perubahan. Sebab apa? Dia masuk kelas. Bila dia masuk kelas, dia tahulah, rupanya selama ni, ni kena panjang. Patut saya kena tegur. Dia tahu sebab kenapa dia ditegur. Kita tak nak tegur-tegur kosong aja. Kalau tegur kosong, dengung. Nanti kita jumpa benda salah, dengung. Asyik kena tegur macam itu. So dia sendiri tak faham kenapa dia kena dengung tu. Sebab itulah kita belajar. Kita belajar tajwid tu supaya kita faham. Rupanya tempat ni memang kena dengung. Lain kali jumpa dalam Quran 100 kali tempat tu kena dengung-dengunglah. Itu dia kaedah dia. Yang sebab tu bila kita belajar tajwid, supaya kita nak registerkan bunyi tu. Kalau bunyi qalqalah sugra, paling ramai juga tak boleh nak kontrol sugra tu, qalqalah sugra. Kita tahu qalqalah, tahu dah sugra, kubra, asyadu kubra, itu teori, semua dah tahu. Itu kalau bunyi dia berletaklah melantun, semua tahu. Huruf dia pun apa huruf pun tahu. Qaf, ta, ba, jim, dal, huruf yang memang paling famous sekali. Kalau sifat huruf, kalau tanya qalqalah, kalau siapa tak tahu tu memang pelik lah. Memang semua orang akan tahu je qalqalah tu. Tapi masalahnya kenapa bila baca tak boleh jadi macam tu. Kita tahu ada lantunan. Tapi kenapa lantunan tu tak jadi? Kenapa lantunan tu salah? Sebab tu kita berbeza. Kalau kita teori saja, kita tahu itu adalah detakan. Qalqalah ialah detakan yang berlaku di tengah. Katalah qalqalah sugra akan berlaku di tengah. Detakan yang lembut. Tapi bila kita baca, kenapa dia tak lembut? Kenapa bunyi dia keras? Absorihim. Kita dah bunyi ab. Itu dah putus. Sedangkan bila qalqalah sugra, ini contohlah qalqalah sugra, kita dah tahu qalqalah sugra berlaku di tengah. Okey, di tengah maknanya kita tengah wasa, kita tengah baca, kita jumpalah huruf qalqalah. Batu mati, kita dah ni huruf qalqalah. Tapi bila kita baca, kenapa dia tak bunyi qalqalah sugra tu? Kenapa itu bunyi absorihim? Dahlah dia bunyi macam terputus. Sedangkan kita tengah baca, bila tengah baca, kita bunyi tak boleh putus. Dia masih suara tu masih ada. Absorihim. Itu kan putus, beza. Absorihim dengan absorihim lain. Ya, tapi betul lah itu memang huruf qalqalah, itu memang huruf ba yang penduduk di tengah, dia memang sugra. Tu kata teori, kita belajar teori dengan kita betul-betul sebut beza. Sebab tu pentingnya kita faham teori macam ni. Kaedah macam tu, sebila kita lafaz mesti macam tu juga. Sebab tu kita merealisasikan teori tu. Nak realisasikan teori, kita kena selalu praktis. Betul begitu jadi fasih. Sebab tu kan, take note ni biasanya kita tengok bila kita kata kita fokus pada orang yang bertalaki, maksudnya perempuan sini yang mana tak bertalaki dengan saya pun, bila perempuan bertalaki dengan orang lain pun, macam cara baca tu mesti kena buat macam tu lah, macam qalqalah sugra tu lah. Jangan absorihim, diputus. Kalau di hujung tak apa, tapi di tengah tak boleh. Sebab kita masih baca, kita dalam kita tengah baca, tapi bunyi tu macam putus. Dia tak boleh putus. Bila dia sugra, dia lantunan yang lembut saja. Itu kaedah. Sebab tu kita kena selalu praktis. Itu contohnya kalau sugra lah. Nampak sangat kalau sugra ni yang ramai tak mahir lagi, belum menguasai lagi. Cara nak sebut kalau jenis sugra tu. Yang jenis kubra yang hujung tak apa, boleh. Nampak qul huwallahu ahad. Itu mungkin boleh lah. Tapi yang di tengah tu yang ada bunyi yang kita kena register bunyi tu. Kalau kita dah absorihim, maknanya setiap kali dalam Quran jumpa huruf ba yang sejenis sugra, itulah bunyinya ba tu, Kalau huruf kita tahu macam huruf lam, kita kata al-qari'ah, kan salah. Tapi itu pun banyak orang buat. Kenapa jadi macam tu? Sebab itu dah macam bunyi ada tambahan huruf dan tu memang tak boleh, salah. Tapi benda yang patut kita buat macam sugra tu, kita kena buat tak buat pula. Itu kata bila benda yang kita tak boleh buat, kita pergi buat, yang sepatutnya buat kita tak buat. Dia jadi macam tu, dah terbalik. Macam al-qari'ah tu salah, mana boleh baca ala. Dia mesti al-qari'ah, lepaskan sifat lam tu dulu. Tapi itu dah salah. Tapi yang bunyi lele tu sepatutnya dekat ba macam tadi tu. Absorihim, macam itu. Itu boleh sebab dia memang sugra. Dia memang qalqalah pula. Itulah bunyi dia. Sebab tu bunyi-bunyi ni kita kena register bunyi tu. Kita kena ingat bunyi tu. Kalau bunyi tu semua Quran kalau duduk tengah.
Kalau aj, dia mesti aj, semua sama. Sebab satu huruf tu dia ada bunyi dia. Bunyi tu lah yang kita kena register bunyi tu, kena ingat bunyi tu macam mana. Okey. Ini contoh ya. Sebab tu bila perempuan baca sendiri sekalipun tetap juga. Sebab ini adalah Quran, dia ada bunyi. Sebab tu Quran ni dia kena lafaz. Kalau kita nak praktis huruf ain, kita selalu dia tegur huruf ain. Susahnya huruf ain ni macam dia tak bunyi. Dia a'malahum. Sedangkan dia a'malahum ataupun a'malahum. Kan beza tu. Bunyi a'ma, satu lagi apa? A'ma, kan bunyi tu lain-lain, semua bunyi lain. Jadi tapi kita nak tahu mana satu bunyi ain yang sebenar-benarnya. Sebab tu kita nak tahu sifat dia huruf ain tu. Ain tu kan ada sifat tawasud. Nak kata terlampau tertahan sangat syiddah pun tak, nak kata terlepas tenganga sangat pun tak. So dia tengah-tengah. A'ma, tapi kita selalu ditegur hamzah dengan ain. Selalu bertukar. A'ma, sedangkan dia a'ma, hamzah bawah, ain atas. Kedudukan tu yang kita pun selalu confuse. Kita pun nak sebut ain ke nak sebut hamzah ni. Dan kita mata nampak tu hamzah, tapi mulut kita sebut ain. Maknanya kita belum fasih lagi praktis. Sebab tu benda tu kalau kita ada masalah dia tegur huruf ain dengan hamzah, praktis dua tu. Kita kena praktis dua. Bila praktis dua yang bermasalah, bukan dua tu masalah, kita selalu confuse. So kita akan dapat bunyi yang ain tu mana-mana, hamzah tu mana. Kalau kita praktis, kita kata, okey, awak ni ada problem dengan huruf ain, praktis huruf ain. Kita pun tapi kita tak praktis yang bermasalah, kita selalu duduk sebut hamzah tu, tu. Sebab tu bila nak berlatih, nak perbetulkan sebutan, kita kena praktis sekali dengan huruf yang bermasalah, kita selalu bermasalah bertukar tu. Kalau kita selalu tukar ain dengan hamzah, kita kena praktis dua-dua tu. Supaya nampak beza. Dengan macam tu lah bunyi, nampak beza. So, bila kita dah selalu praktis nampak beza dengan nampak beza. Baru kita boleh tahu, oh ini sebenarnya bunyi ain, ini sebenarnya bunyi hamzah. Baru dia nampak beza. Kalau kita asyik praktis ain saja tanpa praktis yang kita buat salah tu, yang kita tertukar tu, so kita pun tak tahu. Nanti kita senang bertukar balik. Maksudnya kita kena kontrol. Macam huruf zal. Zal dengan zai. Pun selalu. Zal dengan zai. Itu selalu dia tegur. Oh keras sangat tu. Itu huruf zal. Lembutkan sikit. Dia adalah huruf zal. Ujung lidah. Dekat gigi kapak tu kan. Az. Kalau zai, az. Kan beza. Tapi bila kita kata, awak kena ni praktis ni huruf zal. Zal ni selalu macam ada problem. Bunyi keras sangat. Bila keras kan jadi zai. Az. 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 Sebab tu kita kena praktis dua tu lah. Kita kena praktis az, 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 az. Kedudukan lidah tu mesti adalah beza. Bila kita tahu ni zal hujung lidah, zai tu kan di belah bawah. Az, az, keras. So, bila nampak beza baru kita tahu, oh punya memang betul sama ini aku dah confuse. Zal dengan zai ni. So kita praktis, kita dapatlah register bunyi tu. Kalau kita hanya praktis zal, az, 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 az. Nanti bila jumpa zai, kita pun dah terikut dah. Dia zal tu pula. Itu benda dia. Sebab dia terlampau rapat. Bunyi tu nak seakan. Sebab tu, untuk nak fasihkan huruf tu, memang kena selalu sebut lah. Tak boleh lah seminggu sekali kata time bengkel ni je kita, tengah zoom ni je baru kita sebut al. Tapi nanti bila time biasa tak buat pun. Jadi dia dah akan cepat lupa. Sebab kita kena register bunyi tu. Macam kita lah kalau tengok benda tu ulang-ulang kali banyak kali. Walaupun lagu, kita tengok lagu kita ulang-ulang banyak kali berapa. Walaupun kita tak tengok sini kata lagu pun, tapi kita ulang dengar, memang kita boleh ikut pun lagu tu. Walaupun tak apa-apa lah sini kata tu. Tak bahasa lain ke negara Korea punya lagu ke apa. Tapi dia selalu dengar, kita boleh ikut. Walaupun kita tak tahu pun teks tu apa benda. Sama juga macam Quran ni. Quran kita bermasalah tu, kita praktis banyak kali, nama kita boleh dapatlah benda tu. Yang penting lagi register bunyi tu. Sebab Quran tu bunyi. Sebab Quran turun dengan bunyi, dengar. So registerkan bunyi baru kita dapat ketepatan bunyi itulah. Kalau tak kita akan confuse bila-bila dia tegur, dia kena salah. Tak boleh lah macam tu. Memang kita kena ada peningkatan. Okay, sebab apa bila kita baca sendiri pun mesti kena baca betul. Baca seorang ke, baca beramai ke, baca bertalaki ke, tak talaki ke, tetap Quran tu kena baca dengan format macam tu. Dia tak ada, kalau kita baca seorang, tak apalah, tak ada orang dengar, kita pun baca suka hatilah, zal ke, zai ke, entam. Tapi bila depan nak talaki baru kita ya buat. Tak boleh sebab itu Quran. Sebab itu bukan bahasa kita. Memang kita apa keadaan pun kita kena baca dengan sebiji macam tu juga. Okey.
Itu yang pagi dia punya potpad sikit lah. Tak apalah tu dia boleh pun. Benda tu realiti yang memang kita kena buat perubahan. Okay. So pagi ni kita akan sambung kita punya slide kita bab mat tu kan. Tapi sebelum tu kita ada sahabat kita ada tanya soalan pasal tanwin. Saya share screen dulu. Okay, nampak tak? Nampak tak apa benda ni stop? Okay, dapat tak slide ni? Dr. Quran, Inovasi Rasam Rosmani. Okay, untuk slide ni, nampak tak slide ni? Tak nampak? Nampak tak slide? Dah nampak? Okay. Okay, sekarang tengok pada slide ni. Slide ni kenapa? Tak ada apa. Maksudnya kita nak rujuk pada sahabat kita ada tanya soalan masa banking minggu lepas tu. Dia kata rujuk pada ni. Rujuk nota nombor 10. Apakah ada nota nombor 10 sampai, tapi tak pasti perempuan print ke tak nota ni. Kalau perempuan tak print pun at least ada save dekat dalam perempuan punya handphone ke apa, tak kisahlah. Tapi punya nota nombor 10 tentang tajuk dia menguasai nun sakinah dan tanwin, slide nombor 18. Yang gambar ni lah slide ni. Slide ni tentang izah halki ni, bukan tajuk pasal izah halki, maksudnya dia ni fokus pada ni, pada bentuk tanwin. Ini soalan yang sahabat kita tu nak tanyalah. Bila dia tanya, ini bentuk tanwin ni kan ada 2 baris. Ini kan baris ganti untuk huruf nun, baris ganti bagi huruf. Okey, ini bentuk tanwin. Soalan ni dia tanya, sebab apa dia tanya? Sebab apa tanwin ni kita tahu ini tanwin je lah sebagai kita orang awam, memang kita orang awam, maksudnya sebagai kita pelajar yang biasa-biasanya, kita tahu ini adalah tanwin. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, ni nun mati. Ini bentuk yang betul-betul kan simbol-simbol dalam Quran tu. Ini bentuk-bentuk dia. Kita orang awam, kita sebagai pelajar biasa ni, tahu ini tanwin. Okey, so sahabat kita tanya, berdasarkan pada ni gambar ni, kan ada 2 baris. So baris atas ni ada baris ganti bagi huruf nun dan baris ganti bagi huruf. So dia nak tanya apa tanwin ni lah, kenapa ni macam adakah baris ni dekat dengan huruf ni, adakah dia tu baris huruf ke, dia tu baris untuk tanwin ke apa. Itu soalan dia lah, maksudnya nak tanya tentang tanwin ni sendiri. Jadi bila dia tanya soalan macam tu, maknanya dia bukanlah untuk dia untuk apa kata lebih dalam lah, lebih detail. Tapi untuk orang awam macam kita biasa ni, dia adalah tengok sebagai tanwin lah. Bila kita nampak tanwin, bunyi dia an, in, un, tan, tin, tun. Bunyi macam tu, kita tahu itu tanwin. Okey, tapi soalan dia kata dia nak lebih detail lagi, lebih mendalami lagi tanwin ni sendiri, simbol ni sendiri. Mana satu baris untuk ganti huruf, mana satu baris untuk huruf, mana satu baris untuk tanwin. Okey. So itu persoalan dia. So sebab tu bila dia ada tanya soalan macam tu, dan dia pun, jadi benda ni boleh di-share lah dengan kita dalam bingkai. Sebab tu saya buat satu slide khas untuk ni lah. Ni kita boleh share, kita semua boleh dapat extra info. Walaupun kita orang awam tahu tengok tanwin memang tu tanwin je lah. Tapi nak tengok baris, sebenarnya ada cerita di sebalik baris tu. Macam tu. Okay. Kisah tanwin. Ini saya saja buat macam tu lah. Kisah tanwin. Ilmu Dr. Quran ni adalah ilmu tentang penulisan, penandaan, simbol-simbol ni. Kan kita ada sukun, sabdu semua kan, itu kan tanda-tanda dalam Rasam Rosmani. Okey, so kita ambil soalan ni pasal tanwin. So kita fokus pada tanwin je lah. Okey, cerita dia harakat pada huruf. Okey, pada huruf kan ada baris. Kita orang ni pergi baris. Tapi dalam dalam ilmu tajwid, dalam kitab lah dari segi bahasa Arab tu panggil harakat. Okey. So harakat tu ada baris fathah, baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Kita tahu, tapi kalau Melayu baris atas, baris bawah, baris depan, itu je lah ceritanya. Tapi maksudnya harakat ni, baris ni pada huruf ada baris atas,
Ada baris bawah, ada baris depan. Okay, itu satu baris kan, satu baris. Okay, apa dia tanwin pula? Kalau tanwin tu 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan. Kan kita sebut 2 baris atas. Kita ialah kalau tanwin tu bahasa buku, bahasa rasmi dah macam kita tanwin kan, istilah tu tanwin. Begitu kan kalau zaman-zaman dulu belajar pun baris 2 di atas ban, baris 2 di bawah bin, baris 2 di depan bun. Kan zaman dulu baca macam tu kan. Maksudnya bila tanwin ni adalah terdiri pada 2 baris atas ada 2, baris bawah tu ada 2, baris depan tu ada 2. Kan ni kan baris 2. Ni. Kan bentuk dia. Ni kan kalau dia tu bukan tanwin, dia satu baris. Satu baris atas, satu baris bawah, satu baris depan. So, bila kata tanwin, baris atas tu ada 2, baris bawah tu ada 2, baris depan tu ada 2. Itu maksud dia. Itu nama dia tanwin. Tanwin tak ada baris 2. Kalau tak ada baris 2, tinggal satu je. Baris atas lah, baris atas, baris bawah, baris depan. So, bila kata tanwin, yang baris atas tu ada 2. Baris bawah tu ada 2, baris depan tu ada 2. Itu maksud dia tanwin tu. Okay. Dan bentuk tanwin tu pula, ini just extra info kan, bukan tak ada apa-apa pun, je extra info. Dah kebetulan kawan tu kita tanya, yang benda tu boleh di-share, saya share je lah. Cuma saya buat dalam bentuk macam ni, boleh faham. Perempuan boleh gunakan sebagai satu ilmu lah. Mungkin perempuan di sini dah tahu dah benda ni. Tapi pada perempuan yang tak tahu tu, inilah cerita dia. Okay, bentuk tanwin kita dah tahu. Ada tanwin yang selari. Okay, baris atas, baris bawah ni kan sama selari. Dan kalau depan dia bentuk 69. Okay, pattern ni kita dah tahu. Asal awal-awal dulu pun dia nama dia lah tanwin untuk kategori izhar halqi. Izhar kan bacaan jelas. So huruf-huruf yang pada, kan ada berapa huruf untuk izhar? Ada 6 huruf tu. Sebelum huruf yang kita, bila tanwin jumpa dengan 6 huruf tu, tanwin yang dia guna adalah tanwin yang selari. Okay, tanwin dia selari. So, bila tanwin selari kita nampak dah, kalau orang yang tak kerti tajwid sekali pun tak tahu nama lah, idgham apa susah nak hafal. Okay, tengok tanda pun dah tahu dah. Okay, ini maksudnya kita kena baca jelas, baca terang. Tak boleh dengung-dengung, tak ada panjang, tak ada apa. Bunyi an, in, un, tan, tin, tun. Bunyi macam tu. Okay, itu maksudnya tanwin yang selari digunakan untuk hukum izhar halqi. Okay. Lepas tu kita ada tengok Ruslan Rusmani ni kan penulisan. Okay, so Ruslan Rusmani buat satu pattern lagi pula, jenis yang tak selari. Macam ni selari betul-betul. Ini tak selari, sengit. Tu atas tu bawah, samalah. So bila depan dia bentuk 99. Kenapa nak buat pattern macam ni? Kenapa tak biar je semua je macam ni? Kenapa tak biar semua je selari? Kenapa mesti dia nak sengit-sengit pula? Itu menunjukkan itu adalah signal, alamat. Untuk kita ni bila nak baca Quran, standby dah. Bila nampak pattern macam ni, dia adalah hukum untuk idgham dan ifa hakiki. Sebab tu bagi pattern macam ni. Dia adalah simbol. Sebab tu kalau orang tak tahu tajwid pun, tak tahu nama lah apa pun, istilah pun tak kerti, tapi masih boleh baca Quran, tengok pada simbol ni lah. Nampak dia sengit-sengit ni, standby lah. Kita nak idghamkan ataupun kita baca secara ifa hakiki. Ini kan kita semua dah belajar. Cuma kita nak fokus pada simbol ni sebab kawan kita tanya pasal simbol. Okay, lepas tu satu lagi Ruslan Rusmani pun ada tanya pasal dia ada bentuk macam ni. Yang baris atas ada mim kecil, bawah mim kecil, depan pun ada mim kecil. Simbol ni pula guna untuk apa? Ni adalah signal untuk kita standby baca secara iklab. Ni dah tahu dah, semua dah tahu. Okey. Kita dalam Quran kita dah jumpa. Sebab apa pernah tahun bila tak? Ada orang tu dia memang selama hari ni memang dia baca Quran. Dia orang rajin baca Quran. Tapi bila kita belajar dah ajar tajuk pasal tanwin semua ni, dia baru perasan, ya ke? Tanwin tu ada yang sengit, ada yang straight. Padahal selama hari ni dia baca tu macam dia tak perasan pasal simbol tu. Dia tak perasan yang simbol punya ada yang straight, ada yang selari, ada yang tak selari. Padahal dah berpuluh tahun dia ngaji, dia tak perasan yang benda tu lah ya ke? Macam tu. Jadi menunjukkan mungkin dari segi macam teori sengit, selari semua dia tak tahulah apa-apa, tapi bila dia baca tu kalau betul dengung, betul tu betul lah, tak masalah pun. Sebab Quran tu adalah baca mengeluarkan bunyi. Okey. So cerita dia, kisah tanwin lagi kita sambung. So dari bentuk tanwin tadi ni, tanwin selari, kenapa buat tanwin selari? Kerana kedudukan nun sakinah atau tanwin berada berjauhan dengan huruf izhar halqi. Dari segi makhraj, hujung lisan, berjauhan dari halkum. Kenapa dia buat selari? Kan huruf izhar. Izhar kan nun kan lidah, huruf izhar kan semua area sini je. Kan jauh jarak tu. Bila jauh jarak, bunyi dia terpaksa jelas. Bunyi tu jelas. Bunyi nun tu jelas. Apa je? An'amta. Nun kat sini, ain kat sini. Kan jarak jauh. Maknanya kita sempat bunyi nun tu. An'amta. Bunyi macam tu. Sebab tu dah dia gunakan tanwin selari untuk izhar. Kenapa dia guna macam tu? Sebab apa? Nak menunjukkan jarak tu jauh. Nun mati tu ataupun tanwin tu jarak dia jauh. Jauh, sebunyi dia jelas lah.
Dari segi makhraj pun sama. Ini dari segi kaedah penulisan ya. Ini kaedah penulisan. Lepas tu kalau kita tanwin tak selari pula, kenapa dia buat pattern macam tu? Kerana kedudukan nun sakinah atau tanwin tu berada berdekatan dengan huruf idgham dan huruf ifa. Dari segi makhraj pun ia berada berhampiran. Okey, kalau kita kata huruf ifa. Huruf ifa yang 15 huruf tu. Lepas tu huruf idgham. Huruf idgham apa? Ya, wa, mim, nun, lam dengan ra. So huruf-huruf tu area lidah ni. So nun kan hujung lidah. Lepas tu huruf-huruf lain kan semua area situ juga. Dia tak sampai ke halkum. So area yang dekat, so dia berdekatan. Bila dia berdekatan, so dia buatlah pattern macam ni yang tak selari supaya kita nak standby. Huruf yang ataupun huruf yang nak disebut tu yang berhampiran dengan nun tu area situ je. Sebenarnya bila dia nak dengung ke apa, sebab dia boleh dengung semua tu sebab kedudukan dia rapat sangat. Udara yang nak keluar, kita kan semua dah belajar benda tu. Cuma ni cerita pasal tanwin tu kenapa dia buat tak selari, menunjukkan bahawa huruf nun ataupun tanwin tu huruf tu berdekatan dengan semua huruf yang dia nak jumpa tu, yang dia nak sebut tu. Sebab tu dia buat yang dia ni sengit. Lepas tu kalau gantian huruf pula apabila kerana huruf nun sakinah mempunyai sifat yang sama seperti mim. Kita dah tahu ini kan huruf iqlab, ini iqlab. Kita dah tahu untuk iqlab kan dia letak mim kecil. Kenapa dia letak mim kecil tu sebagai ganti? Kenapa dia nak ganti? Sebab nun dengan mim kan sama sifat dia. Apa ada kat nun, mim pun ada sifat dia. Ditambah dengan gunah, nun pun ada gunah, mim pun ada gunah. Lepas tu, dari segi mahraj pun, kenapa dia nak tukar pada mim? Sebab mim ni berdekatan dengan huruf ba. Ba kan huruf iqlab kan? Huruf ba. Sebab tu digantikan huruf tu. Pattern tu, mim kecil ni, dia tak letaklah nun. Dia ganti dengan mim. Sebab apa? Mim tu sama area dengan huruf ba. Sebab tu dia letak mim sebagai gantian huruf. Itu cerita untuk tanwin. Ialah tanwin tentang iqlab. Kenapa ada pattern-pattern macam ni tu? Sebab ini sebab dia jauh, jarak jauh. Ini sebab dia berdekatan, ini sebab dia kena ganti. Sebab kenapa dia ganti dengan mim, kenapa dia tak ganti dengan huruf lain? Dia ganti dengan mim sebab mim tu makhraj yang sama dengan huruf ba dia nak jumpa. Iqlab kan huruf ba. Sebabkan sama, so lebih senang untuk sebut. Sebab tu dia ganti dengan huruf mim. Ini cerita pasal tanwin ni, kisah pasal tanwin. Ini adalah persoalan yang kawan kita nak tanya tu. Okey, tanwin baris atas. Okey, ini cuba contoh huruf dal ni lah. Okey, ini tanwin baris atas. Kita akan baca dan. Macam kita awam memang bunyi dia dan lah. Dan, tak ada dan. Kita tak baca macam tu. Kita akan baca dan. Kenapa kita baca dan? Kenapa tak baca dan? Sebab tanwin dia selari. Kita cakap tadi tanwin selari. Si dan. Dan automatik lepas ni, kalau tak ada benda pun, tak ada huruf pun, kita mesti tahu dia mesti akan jumpa salah satu pada 6 yang izhar tadi tu. Sebab apa tanwin dia straight? Bila tanwin tu straight, automatik dia mesti jumpa salah satu pada 6 tadi tu. Huruf daripada halkum tu, izhar halki tu kan, dari situ. Automatik sebab kita dah tengok dia simbol ni yang selari. Okay? Kalau macam ni pun sama. Dun. Dun pun tak ada dung. Kita tak baca macam tu. Kita akan baca dun sebab apa simbol kita dah tahu. Secara Rasmani penulisan bentuk 69 ni automatik selepas ni mesti dia jumpa 6 huruf yang izhar tu. Sebab kita dah tahu, so kena baca dengan jelas. Sama juga macam ni. Kalau dah baris bawah kan selari straight, kita bunyi din. Kita bunyi ding. Kita tak bunyi macam tu. Kenapa tak bunyi macam tu? Sebab apa dia straight. Kita dah tahu ini simbol untuk kita standby untuk baca tanpa dengung, tanpa penambahan pada dengung. Dan dia mesti jumpa salah satu pada 6 tu. 6 huruf pada halki tu kan, halkum tu. Mesti dia akan jumpa tu. Kalau jumpa huruf lain, maknanya simbol ni salah. Sebab tu orang yang buat buku tahriri, sebab tu kena berhati-hati yang buat buku tahriri. Ada kita buat buku tahriri sekarang ni, tak boleh buat apalah kalau sekarang ni, sepatutnya perempuan sudah dah yang terlibat dengan projek tu, ada orang akan submit buku tahriri tu sebab dah ni tempoh masa untuk dia orang hantar. Apa-apa masalah pun nanti dia akan direct dengan saya lah. Tapi cerita pasal buku tahriri tu, banyak orang yang buat buku tahriri kan penulisan. Perempuan tegang menulis. Tapi cuma bezanya perempuan menulis tu perempuan copy balik. Bukanlah kita reka sendiri. Sebab tu kita tengok, walaupun baris tu kita kena tengok. Kalau dia betul dalam Quran tu selari macam ni, so kita punya tulisan pun kena selari. Jangan pergi tulis teks tu selari, tapi kita pula pergi macam ada sengit. Itu dah berubah hukum. Sebab tu buat yang orang yang buat buku-buku buku tahriri tu, dia memang seorang mesti bertanggungjawab. Dia tak boleh macam kalau bentuk tu huruf sukun. Sukun kan dia bukan bulat betul. Sukun macam tu, tapi dia begitu dia ada ekor sikit jadi macam hamzah wasal. Pun dah salah, tak boleh. Sebab tu Quran ni sebiji kecil tu pun kena betul-betul berhati-hati. Kalau tanwin benda ni kan straight, tiba kita tulis sengit. Dia dah jadi hukum lain, dia akan jadi idgham atau akan jadi ifa hakiki. Kat situ dah berubah. Sebab tu kena berhati-hati.
Sebab tu orang yang membuat tanggungjawab mengambil tanggungjawab buat buku tahriri tu dia memang kena betul-betul niat nak buat dengan betul-betul dan kopi sebiji-sebiji. Jangan kata kalau ada salah macam tak apalah biarlah. Kau nampak jangan, itu ayat Quran. Kita mungkin tak nampak, mata tu tak nampak, tapi itu ayat Quran. Kita jangan mengubah walaupun hanya sekadar baris. Baris sengit sikit pun salah. Sebab apa dia akan jadi, kalau contoh teks tu baris selari kan, tapi kita tulis sengit, dah jadi macam tu. Itu kan dah jadi hukum lain. So orang yang jenis kalau kita belajar ilmu tajwid, kita boleh faham, kenapa tanwin ni sengit tapi dia jumpa huruf ain. So kita yang belajar, kita macam mana nak bunyikan secara jelas sedangkan dia jumpa huruf ain tapi tanwin dia sengit. Dekat situlah kita boleh tahu kalau orang nak buat penipuan, orang nak buat apa, cipelak ke apa benda lah, jenis tipu-tipu ke apa benda ni. Orang yang belajar, dia akan tahu, ini salah ni. Patut kalau jumpa huruf ain mesti tanwin dia selari. Tapi kenapa tanwin dia sengit? Kat situ. Sama ada dia salah huruf dia jumpa ni, ataupun dia salah baris tu dia tak buat selari. Itu kat situ akan berlaku kesilapan. Kesilapan tu bukan biasa. Kesilapan besar tu, sebab kita ingat kita walaupun kopi, bukan kopi tu saja macam kopi sekati lah, lantak. Tak boleh. Kalau kita ada perasaan tak apalah, biarlah kawan-kawan perasan, berhati-hati, tak boleh. Sebab itu Quran. Sebab tu orang yang ambil buku tanggungjawab buat buku tahriri bukan calang-calang orang boleh buat benda tu. Bukan macam okey buat buku tahriri semua orang boleh okey tak apa. Tak. Sebab dia bila dia terima tanggungjawab nak buat buku tahriri tu atas tanggungjawab dia, tapi dia mesti buat dengan betul-betul aku tahu aku sudah menyalin ayat Quran, salin balik. Dan salin tu mesti sebiji betul-betul. Sebab tu tak boleh buat rushing. Kalau ada berlaku salah ke apa, perbetulkan. Jangan tak apa sebabkan nak submit nak cepat, hentam je lantak. Jangan buat macam tu. Itu anda bertanggungjawab sendiri atas apa? Itu dengan kata perbuatan yang sengaja. Dah tahu salah tapi macam biarlah. Itu adalah perbuatan yang sengaja. Kalau salah terus betulkan. Betulkan supaya lambat tak apa. Pada orang yang buat buku tahriri, yang ni kebetulan ada kelas ni, sebab sekarang ni memang tempoh untuk submit kan. Kalau ada masalah ke apa, beritahu pada ketua dan ketua tu mesti check lah. Orang pun mesti kena check tu semua submit. Penulis tu, tuan badan sendiri tu, yang menulis tu, check dulu. Betul tak baris aku ni sengit ke apa benda ke, tertukar ke apa, kena check, semak dulu. Baru submit. Jangan submit macam, tak apalah biarlah. Lepas dah sampai masa nak kena submit ni, hentam biar. Jangan ada macam tu. Biar lambat tapi biar betul. Jangan nak cepat-cepat tapi ada banyak kesalahan. Sebab pun nanti benda tu perempuan sendiri akan baca. Satu hari perempuan baca ke anak ke siapa waris kita akan baca buku tahriri tu. Sebab dia ayat Quran. Kita pun takkan campak di mana-mana pun. Dia ayat Quran. Walaupun dia ada penulisan semula kita photostat ke apa, tetap dia ayat Quran. Dan kita pun tak boleh nak lempar mana-mana, nak letak dengan celah buku majalah ke, tak boleh. Sebab tu dari segi penulisan, kalau ada kesalahan terus baiki. Jangan macam tak apalah. Jangan. Itu perempuan yang bertanggungjawab sendiri. Sebab apa? Perempuan tahu dah benda tu salah. Kalau tak perasan tu tak tahu tu lain cerita lah, benda kita tak tahu di luar. Tapi kalau kita sendiri tulis tu dah nampak ni, sepatutnya ada meme kecil lah contoh, tapi kita dah pergi buat contoh lah. Kita buat pergi baris 2 di atas, yang selari macam ni, kita dah buat macam ni, tapi sebenarnya adalah untuk iklab, kan dah salah tu. Kalau bila orang yang baca pula, kalau kata orang lain lah baca, orang tu pandai lah tajwid, dia tengok, kat sini dia tulis dia letak simbol mim kecil. Maksudnya khas untuk iklab mesti akan ganti jumpa ba. Tapi kenapa jumpa huruf jim pula? Kan dah lain. Memang kalau betul huruf mim iklab mesti jumpa huruf ba, dia takkan jumpa huruf lain, mesti ba. Tapi kenapa pada teks sudah jumpa huruf jim? Kan berlaku kesalahan. Ada berlaku fitnah kat situ. So siapa yang salah? Adakah salah tulis pada tanwin ataupun salah pada huruf dia jumpa? Ataupun huruf tu betul dah, tanwin tu yang salah. Dekat situ. Sebab tu kena berhati-hati. Pada orang yang buat buku tahriri tu, kalau ada kesilapan, dah baca jumpa buat pembetulan. Jangan submit benda yang salah. Kalau kita dah tahu benda tu ada salah, baiki terus. Saya tak ada nak rushing mesti juga. Kalau ada masalah beritahu, kita boleh extend, tak ada masalah. Yang penting benda tu betul. Sebab itu ayat Quran. Kalau takat buku tajwid kata kita, perempuan semua buat nota ringkas tentang tajwid. Lepas tu submit. Itu tak kisah kalau salah pun tak apa, tak ada benda pun. Tapi ni ayat Quran. Itu kena berhati-hati. Sebab tu ada orang kata simbol-simbol ni bukan saja-sajalah, ada cerita di sebaliknya. Okay. So oleh kerana kita pasal buku tahriri itu memang ada kaitan macam ni penulisan kan. Kita balik pada sini. Okay, pada tanwin sini baris 2 di atas contoh ni, tak kira dia selari ke dia sengit pun, pattern ni kan baris 2 di atas. So yang ini adalah baris ganti bagi huruf nun. Baris ganti huruf nun. Kan tanwin kan ada huruf nun.
Dia kalau dalam buku dia tulis alamat tanwin. Alamat tanwin ni bahasa dalam buku lah. Buku alamat tanwin. Kalau kita cakap biasa ni, baris ganti huruf nun. Maksudnya dia tak letaklah bentuk nun kat sini. So takkan letak semua nun yang tu. So dia letaklah baris. Okay, tapi baris yang belah atas ni adalah ganti untuk tanda nun. Yang baris bawah dia ni, yang selari dengan dia tu adalah baris bagi huruf. Huruf kan tadi cakap ada harakat tu, atas, bawah, depan. Itulah. So ni alamat bagi harakat. Okay, orang Melayu sebut baris. Dalam bahasa Arab, buku teks tajuk tu sebut harakat. Benda tu sama. Cuma kita kalau biasa harakat atas, harakat bawah, depan kan. Ini baris atas, baris bawah, baris depan. So pattern tanwin ni, yang mana dekat dengan dia tu adalah untuk baris dia. A, I, U. Macam tu contohnya. Tapi kat sini A lah. Bukan, nanti kita tengok ada beza. Macam ni, dal baris atas. Macam kita tahu dia atas sebab yang ni lah yang first dekat dengan dia tu adalah untuk baris dia. Baris A. Okay, yang sebelah dia ni adalah untuk nun. Baru kita bunyi dan. Maknanya yang nun tu yang ni. Baris yang kedua ni mewakili untuk nun. Yang tanwin tu lah. Tanwin kan ada nun. Nun yang tersembunyi. Sebenarnya bila, sebab tu kata benda ni, kalau orang awam, biasa dia takkan sampai ke dalam ni lah. Maksudnya kalau orang awam, tahulah tanwin je lah. Dan. Bunyi dia dan jangan dan. Tak ada kan. So kita tahu dia adalah selari dan. Okay, cuma yang lebih mendalam macam sahabat kita tanya tu sebab dia pun mengajar orang. So bila mengajar macam soalan dia nak tanya tu mungkin ada orang tanya dia ataupun dia sendiri pun tengah belajar dia cuba jumpa benda macam ni ke. So dia nak clarify apa nak lebih mendalam macam tu lah maksudnya. Oleh kerana benda ni dah dia pun sama-sama ada sahabat kita. So saya share untuk kita semualah sekali. Okay. So yang dekat dengan dia adalah untuk baris dia sendiri. Yang sebelah dia ni adalah untuk nun. Baru dia bunyi dan. Ni kan simbol kan wakil mewakili. Kalau macam baris depan pula. Yang ni dekat dengan dia waw ni. Untuk jam 9 ni kan. Waw ni lah. Waw ni. Baris depan adalah untuk baris dia. Untuk do. Do. Okay. Da. Do. Lepas tu yang belah ni. Macam huruf apa? 6 Kan 69 kan. Macam 6 ni. Yang belah sini ni adalah baris ganti untuk tanwin tu sendiri. Untuk nun tu lah. Baru kita bunyi dun. Macam ni. Dan. Dun. Ni dekat dengan dia adalah baris dia sendiri. Da, di, du, baris tu lah. Betul kalau yang sebelah dia adalah untuk menggantikan nun. Okay, nun mati. Untuk tanwin tu lah. Tanwin. Baru boleh bunyi dun. Okay, yang ini pula bezanya. Tengok dia kalau hijau dia bezakan sebab apa rupanya. Tanwin baris bawah ni dia tak sama keadaan macam ni. Macam yang dekat dengan dia adalah baris harakat dia. Dekat dia kan baris harakat. Yang sebelah sana tu yang untuk tanwin. Tapi untuk baris bawah. Tengok. So yang dekat dengan dia tu, itu adalah untuk alamat dia. Untuk bunyi D. Dah bawah D, tu bunyi tu. Yang sebelah sini tu pula dia akan jadi yang untuk nun mati. Baru bunyi din. Kalau yang bawah ni tak ada, bunyi dia D lah biasa. Dah bawah D, macam tu lah bunyi dia. Tapi bila ada baris yang kedua ni, adalah simbol untuk tanwin. Baru bunyi din. Nampak perbezaan dia kat situ. Semua kata kalau orang awam, dan din dun, biasalah tak apa. Dia tahu lah itu tanwin. Tapi bila orang nak belajar lebih mendalam, rupanya dari segi doktor Quran, dari segi penulisan Quran ni ada dia punya cerita dia lah. Maknanya yang dekat dengan dia tu adalah baris dia, yang jauh daripada dia, yang sebelah dia tu lah, sebelah tu adalah untuk tanwin. So beza dia macam tu. Sebab apa? Yang ni untuk baris bawah. Depan dengan atas tu kan betul-betul dah dekat dengan dia dah. Dah depan du, dah atas dah. Tapi yang bawah ni, dia tak jadi pula yang sebelah ni tanwin, dia sebelah yang ni baris. Kalau kita ikut macam ni juga, ikutkan belah sini untuk alamat tanwin, dekat sini alamat huruf. Kalau contoh kita ikut macam ni juga contohnya, macam mana nak bunyi? Kalau katalah baris ni tak ada, macam mana nak bunyi kalau dia bukan kalau bukan dia punya harakat? Kalau kita jadikan tanwin tak boleh bunyi kalau tanpa ada baris. So kedudukan baris tu jadi jauh daripada dia pula. Maksudnya macam tu. So sebab tu bila dari segi penulisan Ruslan Rusmani ni, ini yang untuk lebih detail tu lah. Maksudnya baris yang dekat tu adalah untuk alamat dia. Untuk dal bawah D. Yang jauh sebelah dia tu baru untuk tanwin. Baru bunyi din. Itu cerita di sebaliknya. Bila perempuan yang dah tahu tu, dah tahulah. Mana yang tak tahu, menunjukkan bahawa huruf yang baris yang duduk dekat dengan dia, duduk dekat sebelah betul-betul sebelah dia tu adalah harakat dia. A, I, U. Mana jauh sebelah dia tu adalah untuk tanwin. Ini tanwin. Ini tanwin. Yang ini pula tanwin dia sebelah yang belah sini lah. Yang jauh dari dia lah. Yang baris kedua tu. Macam tu. Itu cerita. Maknanya bila kita dah tahu, oh patutlah. Memang kita sebagai orang awam memang biasa je dan indun. Tapi apa kata ilmu tambahan. Extra. So, kerana kita tahu bila jumpa tanwin baris bawah pun kita tahu. Pun yang dekat ni adalah baris dia. Yang sebelah tu untuk tanwin dia. Okay. Dan kita jumpa
dari segi ilmu doktor ni pun dia cakap, menurut Imam Ad-Dani dalam kitab Al-Muhkam, beliau menyatakan bahawa tanwin fathah baris atas dan dhammah baris depan ni, yang bawah ada alamat harakat dan yang atas alamat tanwin. Yang belah peti atas ni adalah untuk tanwin. Manakala tanwin kasrah untuk baris bawah ni, yang alamat harakat dia yang berhampiran. Ini sebelah dia yang dekat ni lah. Ini berhampiran dia adalah huruf untuk baris untuk huruf, dan yang sebelah yang belah bawah ni adalah untuk alamat tanwin. Sebenarnya perbezaan dekat situ lah. Untuk baris atas dengan depan, yang dekat tu adalah untuk baris dia sendiri a, u. Yang untuk baris bawah, dalam bawah d ni yang dekat sini. Yang belah atas ni. Jadi terbalik kat situ lah. Itu cerita je lah. Itu pengecualian tiada alamat tanwin kerana harakatnya dia tukar kepada mim. Macam ni kan huruf dal, tanwin baris atas, dia ganti mim kecil. Okay, so dia tak gunalah tanwin. Kalau tanwin dia letak baris dua juga, dia akan jadi macam ni lah. Sekarang kita dah tahu mim mati apa untuk iklab, kan diganti dengan huruf mim. So bila mim kan bukan huruf tanwin. Pattern memang tanwin, tapi mim ni dia tukar sebab tu kata tiada alamat tanwin. Maksudnya dia tak letak baris kat sini. Sebab apa? Kerana dia tukar pada huruf mim. Sebab tu jadi untuk iklab. Maknanya kan untuk iklab mana ada bunyi nun. Dan tak ada bunyi dan ba, tak ada, mesti macam ringan. Sebab tu ini cerita tentang tanwin. Kalau mana tak tahu tu, rupanya baris bawah ni yang dekat tu adalah harakat dia sendiri. Yang untuk di sebelah dia tu baru untuk tanwin. Kalau macam iklab ni, dia memang tak ada ganti, tak ada bagi baris untuk tanwin. Sebab apa? Dia dah ganti dengan huruf mim. Macam itulah cerita untuk kisah tanwin. Macam itulah. Sebab itu yang kawan kita tanya. Lalang dah tanya tu, cerita je sekali. Menunjukkan itu je lah kisahnya. Maksudnya baris bawah tu, yang dekat adalah baris dia sendiri, yang jauh tu adalah tanwin. Macam ni, atas dengan depan, yang dekat dengan dia tu, ni baris dia, yang sebelah sana tu pula untuk tanwin. Dia tukar kat situ je lah, beza. Okay? Itu kisah. So sekarang, kita akan pergi pada yang kita punya tajuk sebenar-benar tu lah, mat kan. Tetap apa, walaupun kita kata macam, ini tetap ilmu, tetap ilmu. Walaupun berasa macam, lah itu je ke, nak cakap tentang tanwin, memang itu je lah. Tapi tetap itu adalah ilmu. Ilmu bukan picisan. Ini Quran, tak ada benda yang kita kata benda tu lekeh. Tak ada. Semua tu benda tu penting. Okey. Sekarang kita masuk pada matlin. Minggu lepas kita last dengan ma'arif disukun. Okey, ma'arif disukun. So, ni kita sambung tentang matlin. Matlin masuk dalam kategori mat far'i. Mat far'i adalah mat cabangan. Kan kita ada mat dua bahagian. Satu mat asli, satu mat far'i. Mat asli benda yang original jadi mat pada dia. Mat far'i dia cabang, pecahan. Kan banyak sangat mat-mat ni. Okey. Sekarang kita masuk kategori yang bab pecahan, mat far'i cabangan tu, kategori matlin. Okey, matlin tu apa? Kita baca tahu matlin. Macam tu kan. Tapi bila baca tak jadi bunyi matlin. Okey, matlin ialah apabila huruf lin iaitu waw sukun dan ya sukun sebelumnya berbaris atas terletak sebelum huruf terakhir yang berbaris dalam satu kalimah ketika waqaf. Apabila kalimah tersebut diwaqafkan, huruf terakhir akan bertukar kepada sukun. Automatik kita nak berhenti, kita automatik tukar jadi sukun. Maka terjadilah pertemuan huruf lin dengan sukun ketika waqaf. Ia dibaca dengan lunak dan lembut. Berhati-hati macam kita huruf lin, waw sukun, ya sukun. Maka mana yang buat buku tahriri tu, make sure tulisan tu sukun, bulat jangan kena. Kalau tiba jadi bulat kena, kan jadi buat huruf ziyadah pula. Waw yang bulat, ya bulat tanpa. Ada pada tulisan tak ada bacaan tu. Jangan tertukar. Sebab dia kata sukun, bentuk sukun. Yang dia ni tak habis bulat macam tu je kan. Cuek macam tu je. Kalau pergi kita, macam kita, tulis je lah. Bagi kena je tu. So salah. Nanti bacaan salah nanti. Tak apa. Ni adalah kategori huruf lin. Okey, huruf lin tu macam mana? Contoh ni teks. Ni pun teks dia kan. Ketika wasal. Wasal tu apa? Baca sambung kan. Kita baca terus kan. Okey, huruf waw sukun dan ya sukun dinamakan huruf lin. Kalau kita baca sambung, maknanya kan duduk kat tengah kan. Muzabzabina baina zalik. Baina. So kita baca bunyi baina. So bila duduk tengah nama dia huruf lin. Bila huruf lin dia tak ada kita baca dengan satu hakat je. Baina. Dan bila nak sebut huruf lin, kita punya suara tu turun ke bawah. Bila suara turun bawah, dia akan jadi lembut. Kalau kita baca baina, itu kan keras tu. Dan ya pun tak jadi sebiji untuk satu hakat untuk ya, dia akan jadi dah jadi potong. Baina.
Baina, baru satu harakat. Baina, itu dah je separuh, kita dah potong. Tak boleh. Sebab tu bila kita tahu waw sukun, yang sukun huruf lin. Tapi bila baca, kenapa tak jadi huruf lin? Kenapa bunyi dia keras? Muzabzabina baina zalik. Baina zalik. Tak bunyi lunak dan lembut pun. Muzabzabina baina zalik. Baina. 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 Beza tu. Sebab tu bila orang yang mendengar, perempuan yang dia mengajar orang pun dengar. Dia sebut baina ke sebut baina. So untuk dapatkan kelembutan, lembut. Sebab tu huruf lin dia lembut. Kenapa kita baca tak lembut? So kita dah menyalahi sifat dia. Bila dah menyalahi sifat, salah lah. So kita baina. So untuk lembutkan, kita kena turunkan suara tu. Bunyi turun. Baina. Kita dah ambil masa. Baru lengkapkan ya tu satu harakat. Baina. Baina. Itu tak sampai satu harakat. Itu kata setengah ke suku tu. Mari kita dah potong. So menyalahi. So tak menepati. So bunyi dia. Muzabzabina baina zalik. Baina. Dan bila kita baca turun, nama dia huruf lin. Dulu kita baca satu harakat je lah. Tak ada. Baina. Kita tak boleh baca panjang sebab ini bukan mak asli. Tengok sebelah ni. Dari bawah, ya kosong. Ini baru dia mak asli boleh baca dua harakat. Macam ni. Ya sukun. Syarat huruf lin, ya sukun. Sebelah ni mesti dari atas. Baina. Ini bina. Ini pun ramai juga yang confused. Ini sebenarnya bina, dia baca baina. Yang baina baca bina. Kan ada berlaku kesilapan kat situ. Sebab tu kena berhati-hati. Bila baca Quran, tengok sebiji-sebiji. Jangan main langgar je. Dan bila langgar tu salah tu macam tak tahu je. Itu satu sikap juga tu. Tak boleh. Ingat kita kena tahu yang kita baca ni Quran. Bukan suka hati je. Okay, bila kata waqaf pula. Okay, kalau kita nak berhenti, contoh ni ayat ni kan. So nak berhenti. Okay, ni tempat berhenti. Okay. Huruf yang waw sukun dan ya sukun dinamakan mad lin. Bila berhenti nama dia bertukar jadi mad pula. Kenapa jadi mad? Sebab bila kita nak berhenti selepas huruf lin ni, kan ada huruf shin. So nak berhenti, shin ni kan akan mati juga. So bila dia nak mati, automatik kita baca dia panjang. Lebih pada 2 harakat lah. Bila nak berhenti kan lebih pada 2 harakat. Jadi ma'arik sukun. Quraish. Li'ilafi Quraish. Balik 2. Ma'arik sukun boleh 2, 4, 6. Dan dia juga dinamakan sebagai madlin lah. Quraish. Kalau kita tak berhenti kat sini, katalah nak sambung. Li'ilafi Quraishin. Quraishin. Dia kan jadi macam ni. Quraishin. Quraish. Quraishin. Quraish. Kalau kita baca nak berhenti, kita nak kena matikan shin ni. Bila kita matikan, bunyi dia akan berubah lah. Li'ilafi Quraish. Quraish. Kan tarik panjang Quraish. Bila tarik panjang tu nama dia madlin. Okay. Kalau kita baca sambung, dia tak jadi mad lah. Sebab dia kena baca satu harakat je. Muzabzabina baina zalik. Kita baca bayi. Tak baca macam tu. Kecuali kita nak berhenti kat sini. Kalau kita berhenti kat sini, dia akan bunyi muzabzabina bain. Dia akan bertukar. So bila baca terus satu harakat saja, nama dia huruf lin. Kalau nak berhenti, dia akan jadi mad lin. Kenapa dia tukar jadi mad? Sebab kita baca panjang. Roish. Kalau sini lepaskan bunyi angin. Dalam teks ni ada sampel untuk shin. So lepaskan angin untuk shin. Roish. Ro tu tak lembut. Roish. Roish. Perempuan sendiri pun praktis lah. Nak sebut huruf lin ni. Roy untuk ya. Suara tu turun ke bawah. Baru dia bunyi lembut. Roish. Bain. Bain. Roish. Ramai je baca. Li'ilafi Quraish. Tengok Roish. Mana pergi huruf lin tu? Mana pergi? Apa jadi? Terus hilang. Roish. Salah. So tak betul lah. Memang tak betul pun. So mesti Roish. Bunyilah ya tu. Selalu kita menyambar yang ya ni. Hilang tu right mana. So tak boleh, itu salah. Setiap huruf ni kena bunyi. Mesti bunyi. Lepas tu kita tengok kategori madlin juga. Masih madlin. Okey, pada sampel ni. Bentuk bacaannya sama seperti ma'arik disukun. Sama. Cuma bezanya huruf dijumpa tu akan tukar jadi madlin lah. Cara baca semua sama. Macam ni contoh ni. Al-Yahudu ala syai'. Syai'. Kenapa dia jadi madlin? Sebab ni kan huruf lin yang sukun. Huruf lin sebelum huruf terakhir
Dan selepas dia ada huruf berbaris bertukar sukun ketika waqaf. Bila nak jadi mat, mesti huruf ni kena, dia tu sukun. Selepas ni pun kita kena matikan juga. Bila hamzah ni pun mati, boleh jadi panjang. Al-Yahudu ala syai'. Syai'. Turunkan suara untuk ya dulu. Syai'. 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 Mana pula pergi je? Mana pergi ya tu? Tu boleh pergi ke hamzah je. Ya tu dah hilang. So salahlah bunyi tu. Syai'. Tu hamzah. Syai'. Bunyi tekankan. Kalau tak hamzah tu pun hilang juga. Syai'. Syai'. Macam tu. So dibaca dengan kadar 2, 4, 6 harakat ketika waqaf. Nak berhenti boleh 2, 4, 6 harakat. Jika wasal, tetap jadi satu harakat. Syai'in. Contohlah kita nak baca sambung. Al-Yahudu ala syai'in. Syai'in. Satu harakat je. Kalau berhenti, syai'. Hamzah tu mesti bunyi. Jangan syai'. Hamzah hilang pula. Tak boleh. Setiap huruf tak boleh buang, tak boleh tinggal, tak boleh tambah, semua tak boleh. Sebiji kena ikut. Sebab tu orang belajar Quran dia memang orang yang sangat disiplin. Sebab apa dia nak kontrol? Nak panjang-panjang, tiba nak kena bunyi pula. Dia nak putus bunyi, nak melantun. Kan benda tu sebelah-sebelah aja. Sebab tu kena orang yang sangat disiplin baru belajar Quran. Dia ni macam, tak kisahlah, biarlah cincai. Tak boleh, salah lah. Okay. Contoh macam ni juga. Ni ayat ni, hujung, nak berhenti. So kat sini ada huruf lin. Kalau kita baca sambung, wala naumun. Contohnya wala naumun. So nau satu harakat je. Jadi huruf lin. Sekarang dia cerita nak berhenti. Sebab kan kita kira mat lin. So bila nak berhenti, naum. 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 Bila waw pula kena muncung. Naum. Tutup mulut untuk mim. Naum. Wala naum. Itu bunyi panjang. Sebab apa nak berhenti? Bila berhenti boleh 2, 4, 6 harakat. Pattern sama je macam Ma'ri sukun. Ma'ri sukun kan cuma beza dia. Sebelum dia ada huruf alif, waw, ya. Tapi untuk maklin, waw sukun dengan ya sukun je lah. Sebab kan 2 huruf lin. Nak berhenti dia akan jadi maklin. Kalau baca sambung, tak ada. Baca satu harakat je. Alaika. Alaika. Alaik. Kalau berhenti. Lam naqsushum alaik. Itu nak berhenti. Kalau kita baca sambung, lam naqsushum alaika. Alaika. So lam ya tu bunyi satu harakat je. Laika. Kita tak baca alaika. Tak boleh. Itu dah bunyi nak berhenti. Kalau berhenti kita kena matikan lah. Alaik. So mat lin dengan mat arik sukun cara baca sama je. Cuma beza dia pada huruf yang dia jumpa tu lah. Oleh kerana dia jumpa huruf lin, so akan jadi mat lin. Kalau jumpa alif, waw, ya, mat asli tu dia akan jadi mat arik sukun. Sama je. Cuma bezanya huruf lin kena bunyikan lembut. Kalau tak, dia tak bunyi lembut. Laik. Naum. 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 Wala naum. Kan? Mana tu bunyi keras tu. Mana waw tu tak tahu mana-mana pergi. Tak bunyi pun. Naum. Wala naum. Hilang dah waw. So benda ni, celah-celah ni semua huruf-huruf ni mesti kena bunyi. Tak boleh, apa kata, dasar baca dia tak boleh. Kena bunyi sebiji-sebiji. Okay. Ni sampel. Yang paling banyak huruf matlin di hujung-hujung ni. Surah Al-Quraish. Ni huruf ni semua huruf lin. Huruf lin. Huruf lin bila wakil jadi matlin lah. Matlin, 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 matlin. So bila kita baca, kenalah bunyikan tu. Ni contoh. Ni perempuan cuba baca juga, tengok sama tak dia punya bunyi-bunyi yang keluar tu. Perempuan jangan melangak je. Tengok di skrin ni surah Al-Quraish. Perempuan biasa memang baca selalu pun. Tapi tengok yang kita baca selalu tu sama tak dia punya bunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish. Li'i, ini selalu. Jangan li'ilah. Ini mak badal baca 2 harakat. Li'ilafi Quraish. Quraish. Suara turun. Quraish. Nak dapatkan dia lembut. Kalau baca Quraish, salah lah. Dan kita pun kenapa baca Quraish cepat? Sedangkan dia bila berhenti dia akan 2, 4, 6. Tapi Quraish tu satu je tu. Li'ilafi Quraish. Kan? Atau li'ilafi Quraish. Angin pun tak tahu. Shin punya sifat mana? Quraish. Sebab tu banyak benda, walaupun benda kan juz ammah, memang kita selalu baca pun. Tapi bila tak baca dengan sifat yang betul, maknanya pun salah lah. Lepas tu bila dah belajar kita dah tahu, ada angin. So kita kena apply balik. Walaupun benda rasa susah, tetaplah sebab ni Quran. Kita memang kena susah untuk Quran. Quran mana boleh cincai. Kalau cincai tak payahlah, bukanlah benda Quran. Memang Quran tu kita kena belajar. Sebab setiap benda tu kan ada pahala dia. Allah akan bagi pahala atas kita usaha tu banyak mana.
Jadi tak jadi tu Allah tahulah, itu Allah yang menilai kan. Tapi kita sebagai orang awam ni, kita sebagai orang yang membaca Quran, kena belajar lah, walaupun susah pun praktis sampai boleh dapat ketepatan bunyi tu. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. La dah melapang pula. La li'ilafi Quraisy. Itulah bunyi standard kita baca. Sebab kita nampak orang Melayu dia macam macam ikut dan lah kita cakap macam biasa. Apa tu percakapan biasa kita dah belajar, percakapan biasa tak boleh masuk dalam Quran. Kalau kita biasa lagu, lama, kan macam kita cakap melapang, kita biasa lagu, lama, tak ada pun. Sebab itu bahasa kita biasa. Tapi dalam Quran tak boleh. Dalam atas la, fi Quraisy. Dalam lapang bunyi la. Kan kita ada program yang apa, kita ada kempen tu, merendah ke bunyi huruf istifal tu. Huruf atas tu rendah ke bunyi. La, ba, ka, ta. Mulut tu la, ba, ka, ta. Melapang bunyi. Tak boleh, kita kena rendah. Sebab tu Quran kita kena ikut. Macam mana Rasulullah baca. Kita tak tahu Rasulullah baca, ikut pada guru-guru kita yang bersanad tu lah. Baru kita dapat bunyi tu sebenarnya macam mana. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Sayf. Ada angin hujung. Sayf. Was-sayf. Was-sayf. Itu dah banyak orang baca. Salah lah tu. Mana boleh jadi sayf? Dia ada huruf lin dan bila berhenti dia akan jadi matlin. Matlin macam 2, 4, 6. So tarik panjang. Sayf. Ila macam mana? Ila, mak badal. Ila fihim. Tutup mulut. Fihim yurih. Jangan macam reh lata. Ni pun satu juga. Robawari. Bukan robaware. Reh lata. Apa punya reh bunyi? So, kalau kita bunyi macam tu, kita kena balik ke asal makhraj huruf tu. Robawari ke robaware. Kalau kita baca robaware, dia akan bunyi rehla. Jangan rihla. Roh pun baru bawah nipis je. Ila fihim rih. Ada ada angin lepas. Rihlatash syita. Tash. Shin. Ada angin. Bersabdu pula. Huruf double. Tashita'i was-sayf. So. Tinggi. Dan tapi tak perlu muncul. Apa? Sayf. So di belakang. Berlaku di dalam. Sayf. Was-sayf. Tak ada. Sod bukan huruf bibir. So tak perlu nak muncul bibir. Berlaku di dalam. Sebab tu bunyi kita tak tepat. Sebab apa? Makhraj tu sendiri pun dah tak betul. Sod ni berlaku di dalam. Tapi kita set dengan muncung-muncung lagi. So tak boleh. Kecuali dia beri depan boleh lah muncung. So. Sekarang dia beri atas. So. Si. Su. So. Si. Su. So. Mana ada mulut muncung? Si. Tak ada muncung? Su. Kalau depan dia kita muncung. Sebab tu bunyilah kena register. Register bunyi tu. Ila fihim rihlata reh. Bukan reh. Bunyi rabawari hamati rih. Bunyi rih ni lah kena register. Rih. So nanti bila jumpa mana Quran ada perkataan yang sama bunyi huruf susunan macam ni, bunyi dia rih. Kejap rih, kejap reh. Salah lah. So register bunyi rih. Ada angin untuk ha pedas. Rihlatash syita. Ni apa mat apa? Mat apa ni? Nama dia apa? Mat wajib muttasil. Sebab apa huruf mat jumpa dengan hamzah yang sebiji dia kan dalam satu kalimah. Syita. Kalau kita baca dengan kita ambil 5, kita ambil 5. Kalau kita baca dengan 4, so semua konsisten. Was-sayf. Lepas angin untuk fa. Was-sayf. Ramai baca was-sayf. Tu tutup mulut. Sayf. Mana pergi angin? Sebab apa dia rapat dengan bibir? Tertahan dah bunyi tu. Was-sayf. Bukan was-sayf. Was-sayf. Ada angin lepas. Kita tahu fa, mana makhraj fa? Bibir. Macam nak sebut af. Af. Fa. Fi. Fu. Af. Gigi kapak kita kena pada bibir lembut. Af. Ada ruang udara boleh keluar. Was-sayf. Sebab tu bila kita dah belajar makhraj, dah belajar sifat, kena apply lah. Inilah tujuan dia. Sebab cabaran dia sebab dia dah duduk sebelah-sebelah ni semua. Itulah cabaran dia. Kalau kita fasih, kita boleh kontrol lah semua tu. Macam ni. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
Huruf ta belakang ada sifat dua tempoh yang kena settlekan. Putus bunyi, lepas angin. Bait. Baits. Ramai yang baca itu salah. Sebab angin dah lebih dah macam huruf sin. Baits. Dia ada baits. Bait. Bait. Sikit je. Lepas stop. Bait. Bait. Baits. Itu dah terlepas. Banyak sangat terlepas. So dia dah terlepas banyak. Dia tak menepati sifat huruf ta. Dia jadi huruf sin. Baits. Kan bunyi huruf sin tu. Bait. Ataupun bait. Ada juga bunyi macam tu. Bait. Dia bait. Dah dia macam ada kokolah pula kat situ. Pun salah. Dia bait pula bunyi dia. Dia tak ada bunyi. Bunyi bait. Bait. Bunyi-bunyi ni lah kena register. Kena ingat, oh bunyi macam ni, itulah bunyi dia. Mana-mana jumpa, itu dah bunyi dia. Bait. Bait. Salah tu, bait. Salah. Sebab itu yang majoriti baca macam tu. Sebab tu nak dapatkan bacaan betul, kita kena faham lah makhraj, sifat. Dah faham sifat dia, bila duduk dalam ayat, kita boleh apply lah. Fal ya' ni ru'ain. Tadi ain. Fal ya'. Tapi dia macam fal ya'. Itu hamzah. Fal ya'. Tu bunyi hamzah. Fal ya'a. Fal ya'budu. Pun sama dah jadi menambah pula bunyi macam soalan macam kokolah. Ya'a. Fal ya'budu rabbaha zal bait. Bunyi macam tu lah yang kita baca selama ini. So bila kita dah faham tak boleh baca macam tu. Tu bukan sifat dia. Kena baikilah. Fal ya'budu. Sebab dia huruf tawassut. Tempat sempit dia nak keluar. Fal ya'budu. Dia lembut lah. Fal ya'budu Rabb hadzal bait allazi majoriti macam allazi la allazi lah huruf zai. Bila huruf zai salah ni huruf zal. Sifat lain, bunyi lain, nanti makna lain. Sebab tu ingat bila kita salah huruf, salah bunyi kita tak apalah, bukan tak apa. Takut dia berubah makna. Kita nak sebut lain, Quran nak suruh kita baca dengan makna macam ni, kita boleh baca lain pula. Kita pula jadi macam dah lah jenis tak tahu apa makna terjemahan semua tak reti. Sebab kita tak reti ni lah lagi-lagi lah kita kena berjaga-jaga. Sebab tu kita kena baca dengan betul-betul perfect. Sebab kita ni tak reti makna apa semua. Dia tak reti huruf ni lah kena jaga betul-betul. Supaya walaupun tak reti tapi sebutan tu betul, betul lah. Itu dia zal. Ini zai. Al-lazi. Dah lah. Al-lazi kerah tu. Al-lazi. Beza. Al-lazi. Zal tu lembut. Hujung lidah. Allazi at'amahum min ju'. Contohlah di sini apa tak cukup bagi. Kat sini ini huruf ta. Pokoklah at'amahum at'amahum. Jadi ta jadi ta pula. Sebab apa dia dah rendah. Ta ada sifat istilah tinggi. Maka lidah naik. Tapi belajar at'amahum. Itu dia jadi huruf ta. Makhraj yang sama kan dia total dengan dal sama tempat. Tapi sifat dia lain. Sekarang dia cerita pasal huruf ta. Ta ada sifat kokolah. At'amahum. Sebab tu bila nak melantun pun kokolah sugra tadi kita cerita kokolah sugra tu. At'amahum. Kan bunyi dia putus. At'amahum. At'amahum. Kan masih berjalan. Suara tu masih berjalan. At'amahum. Dengan at'amahum. At'amahum. Jadi ta lah. Dia jadi huruf ta yang kerah tu berhenti. Sedangkan dia adalah sugra. Allazi at'amahum min ju'. Contoh berhenti. Ju'. Dia kan jadi ma'rif sukun kan berhenti. Mestilah bunyi ain kat sini. Bunyikan ain tu sifat ain. Min ini adalah ifak. So dengung ifak kita dah belajar dengung ifak. Sebab tu benda ni pun dari segi teori memang kita dah belajar, dah tahu dah ini ifak ni apa semua. Bunyi tu. Isu dia sekarang bunyi nak membunyikan tu. Adakah mendapati sebenar-benarnya ifak tu macam mana, maksud sukun tu macam mana, macam tu. So kat sini min ju'. Contoh berhenti. Kalau kita jadi sambung min ju'in. Dengung pula ni. Wa amanahum min khauf. Kita cerita pasal maklin kan. Khauf. Ada fa, ada angin. Waw muncung untuk huruf lin. Kha dalam belah sini. Khauf. Dan khauf. Bukan terus muncung. Kha di dalam dulu. Kha.
min khawf. Itu bunyi so kan lembut. Quraish wasayf al-bait khawf. Itu bunyi huruf lin. Bunyi dia lembut. Kalau kita baca Quraish wasayf al-bait khawf, bunyi keras dan salah dan menyalahi semua sifat. Sebab apa selama hari ni kita baca Quran, kita tak ambil tahu pun pasal sifat ni. Yang penting huruf tu. Ni huruf shin, ni huruf ta, huruf fa. Asal huruf, tahu huruf dah. Sifat dia, biarlah ada angin ke tak ada angin pun, kita macam tak kisah pun. Tapi selama boleh tahu ni, kita lebih tekan pada sifat huruf, pada makhraj huruf, nampak perubahan. Dari segi kita, bila kita baca sendiri, kita akan puas. Oh, angin tu lepas, angin tu tertahan, melantun ke apa benda tu. Bila kita apply, baru bunyi itu cantik dan barulah itu betul sebenarnya. Okay? Nak pasal maklin je pun lama. Sebab Quran adalah bunyi. Kita praktis bunyi tu. Dari teori ni banyak. Kalau saya tak buat slide ni pun boleh tengok je dalam buku. Banyak je buku jualan tu boleh tengok. Tapi sebab sambil kita buat nota ni, bagi nota sebab saya nak terangkan macam mana nak buat bunyi tu. Macam tu. Okay, kita masuk lepas tu mad lazim kalimi musaqal. Okay, ni pun dalam kategori mad far'i. Okay, mad lazim kalimi musaqal. Nama dia panjang. Mana yang rasa macam susah, tak apa nama susah, tak apa. Kalau boleh ingat tu ingatlah. Okay, kalau tak boleh tu yang penting baca tu kena betul. Yang penting baca tu. Okay. Ini sebagai ilmu. Mad lazim kalimi musaqal ialah apabila huruf mad, kita cerita mad asli yang kan dia ada original, ada yang far'i, asal dan cabang. Susah yang mad asli tu bertemu sukun asli, sukun pada asal original dah memang ada sukun dalam satu kalimah disertai idgham. Idgham tu apa? Memasukkan kan. Kita baca idgham maksudnya memasukkan. Sukun asli tidak kelihatan pada tulisan, tapi ianya wujud pada sebutan dan ia dapat dikenal pasti dengan simbol tasydid ataupun sabdu. Macam mana kita nak tahu dia tu mad lazim kalimi musaqal? Panjang nama kan? Mad panjang, lazim mesti selalu, kalimi kalimah, musaqal berat. Itu maksud terjemahan dia yang secara direct tu lah. Mad lazim kalimi musaqal. Kenapa nama dia macam tu? Sebab bila kita baca bunyi dia tu berat. Bunyi dia berat. Macam ni kita nak cam dia kata ada sukun asli. Huruf mad jumpa dengan sukun asli. Okey, macam ni kita tengok mana ada sukun asli. Tak ada pun tanda sukun. Ni semua hamzah wasal, ni lam, ni sad, ni dot, ada sabdu berata, tak ada pun sukun. Tak ada kan? Okey, so macam nak tahu dia kata ada jumpa sukun asli. Tapi dia tak kelihatan. So nak nampak macam ni, so kita ceraikan. Kita awal dulu mula-mula kelas kita belajarkan nak ceraikan huruf kan. So bila kita cerai kita nampak lah. Oh, ni punya hamzah wasal, ni lam, huruf dot. Huruf sabdu kan huruf double. Huruf double yang pertama tu mesti mati, yang satu tu ada baris. Ni dot yang pertama tu mati, dot yang kedua tu ada baris kan, huruf double. Betul ada alif mat. Dia jumpa huruf lam pun bersabdu. Sebenarnya lam tu double lah. Lam. So lam pertama tu mati, lam kedua tu ada baris. Betul dia jumpa ya, kini pun ya, nun. Dia sama. So bila huruf teks ni, kedudukan kita nampak macam ni. So bila kita ceraikan ini, kat sini boleh kita nampak hukumnya katakan mad asli jumpa dengan sukun asli. Maksudnya ini adalah mad asli. Mad asli jumpa dengan huruf apa? Lam. Lam kan sukun. So bila jumpa, dia menepatilah hukumnya mad lazim kalimi musaqal. So bila dia jumpa, kerana dot apa? Huruf sabdu kan huruf double. Lam pun double. So kan ni double sabdu. Ni pun ada sabdu kan. Huruf sabdu kan huruf double. So bila huruf mad yang pada huruf dot ni jumpa dengan huruf bersabdu, kalau sebenarnya asal dia adalah huruf lam yang sukun, so kat situ berlaku hukum. So bila kat sini dia layaklah dapat benda mad ni, benda mad panjang ni, dan dia kena baca 6 harakat. Huruf yang bersabdu tasydid adalah 2 huruf yang serupa digabungkan bersama. Huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Kita dah tahu dah itu kan simbol untuk sabdu. Oleh kerana sukar untuk mengasingkan kedua-dua huruf tersebut pada sebutan, maka ia diidghamkan. So masukkanlah dot dengan dot, lam dengan lam tu masukkan sekali. Kita kata idghamkan secara mutamathilain, 2 huruf yang serupa pun kita dah belajar. Idgham mutaqaribain, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain. So dekat sini boleh kata dot dengan dot kan sama. So dia kata idgham mutamathilain. Lam dengan lam, idgham mutamathilain juga sebab 2 sama. Lam dengan lam, dot dengan dot kan sama. Oleh kerana dia sama, di idghamkan secara mutamathilain. So bila benda sama, dia kan kita gantikan sabdu. So bila nampak macam ni, so kita akan dia layaklah dapat benda mat ni. Sebab apa huruf mat, ni huruf mat kan dot pada atas ni ada alif, ni huruf mat. Jumpa dengan huruf yang bersabdu. Kalau sabdu cerai kan adalah huruf yang sukun.
So tapi tak nampak pada teks lah. Kita dah cerai baru kita nampak. So dia layaklah dapat benda mat ni. Okay, benda mat ni. So kita tak adalah baca 2 harakat dia, tapi kita kena baca lebih pada 2 lah. Kita baca berapa tu? Kita kena baca dengan 6 harakat. Ia dibaca dengan kadar 6 harakat tanpa ada pilihan. Tak boleh kata, tak apalah saya nak baca 4 lah. Saya nak baca 5 lah, tak boleh. Sebab apa dah? Kerana para qura' telah bersepakat bahawa ianya hanya ada satu ketetapan saja. Maknanya baca dengan 6 harakat. Sebutannya menjadi berat dan sukar disebabkan wujudnya huruf yang bersabdu selepas huruf mat. Sebabkan ada sabdu itulah kan kita kena naikkan suara kalau huruf yang bersabdu. Kita naikkan suara baru kita nampak benda tu berat. Dan menama dia pun, istilah pun menepati cara kita baca tu pun. Contoh kita nampak kalimah ni. So ini teks dia. Okay, ni huruf mat. Ni huruf mat. Ni kan hamzah balik atas, kawan dia alif mat kan. Yang mereka mat badal. Lepas tu dia jumpa dengan huruf yang ada sukun. Macam ni kita ceraikan, nampak ni. Ni lam sukun, zal sukun, sukun. Kan banyak sukun kat sini. Maknanya huruf mat jumpa dengan sukun lah kat sini. So dia menepati syarat. Syarat dia tadi kan huruf mat jumpa sukun asli. So bila dia menepati syarat, dia layaklah dapat benda ni. Tanda simbol mat ni. Okay, bila nampak sini, apa kita nak buat? Kita kena baca lebih panjang daripada 2 harakat. Daripada mat asli, daripada mat badal biasa tu. Kena baca panjang. So panjang berapa? 6. So dia akan bunyi zakaroin. Sekali lagi ni matlin bunyi tu. Macam kita baca di matlin kan. So bunyi dia. Sekarang dia bunyi. Isu dia bunyi tu. Kalau orang tak faham, apalah mat lah jumpa sukun. Tak apa. Kalau rasa susah sangat, tak apa. Yang penting bunyi ni. Macam dia bunyi dia. Ni kena buat 6. Sebab dia kata sepakat 6. Ni sebab 6. Zakaroin. Kena buat tu 6 dulu. Baru masuk kat zal yang bersabdu ni. Zakaroin. Aku punya macam berat tu. Sebab kita kena naik suara. Kena apa? Beri penekanan pada zal. Itu nama dia musakol. Musakol tu berat. Mat lazim kalimi musakol. Mat panjang lazim mesti. Kalimi dalam kalimah musakol tu berat. Ni kan satu kalimah. So nak baca dia tu berat. Az-zakaroin. Tapi apa yang berlaku kita baca az-zakaroin. Az-zakaroin. Kita baca macam tu. Dia macam simpelnya baca. Sedangkan dia ni musakol ni. Az-zakaroin. Kalau macam ni. Ini dia ceraian kita nak buktikan. Kenapa kita buat ceraian? Sebab nak buktikan wujud ke yang kata mat asli jumpa sukun tu. So inilah bukti dia. Bila kita ceraikan dari teks yang asal, kita tak nampaklah macam ni dalam Quran. Kita nampak teks ni. Tapi kita yang dah belajar ni, macam mana nak buktikan kalau kita ajar orang ke apa kawan kita tanya, mana awak kata dia mat asli jumpa sukun, mana tak nampak pun. Kita dah kena reti cara nak tunjuk kat dia. Kita kena cerai macam ni. Dia sebiji-sebiji ni, baru nampak, oh ni mat asli. Jumpa dengan huruf bersukun. So dah berlaku hukum kat sini. Bila berlaku mat asli, huruf mat alif kan. Kenapa dia alif? Kan sebab hal dari atas. So kawan dia alif. Dia jadi huruf mat. Jumpa dengan huruf yang jim yang sukun. Jadi kan sukun asli, dia original sukun lah sebab kan dia huruf sabdu. Jim sabdu kan huruf label. Yang pertama tu sukun, yang kedua tu berbaris. So berlakulah hukum kat sini. Bila berlaku hukum, dia layaklah dapat benda ni, simbol mat. Dekat sini pun sama juga. Ni adalah huruf mat. Kan dia bertindak, dia macam bersambung-sambung kan. Ini huruf mat untuk waw pula. Kenapa huruf mat dia waw? Sebab jim ni berada depan. Sebab tu kawan dia waw. Dia jumpa pula nun mati. Kenapa nun ni mati? Sebab nun double kan, huruf double kan dua yang sama. Satu nun yang nun tu ada 2. So nun yang pertama tu sukun, yang kedua tu ada baris lah. Sebab sini kan baris dia baris bawah, so dia pun baris bawah. So berlakulah juga hukum kat sini. So 2 tempat berlaku macam tu. So dua-dua ni layak dapat benda mat melintang tu, benda yang panjang tu. Dan dua-dua ni kena baca 6 harakat. Sebab tu nafas kena panjang kat sini. Tak boleh baca atuhajun. Macam dah lah panjang, dengung pula lagi kat sini. Sebab tu benda tu jangan macam baca atuhajun. Macam baca tu macam ya Allah macam sama je. Sedangkan nama dia mat lazim kalimi musakol tu berat ni. So dia akan bunyi atuhajuni. Berat tu. Dah pagi-pagi nak baca macam tu dengan nafas lagi, dengan dengung lagi. Bayangkanlah. Sebab tu kita istilah ni dia punya mat lazim kalimi musakol, nama dia kita sebut musakol macam berat. Baca dia pun dia kata apa? Dia punya feel dia tu lah. Nama dia kata musakol tu berat. Memang kita baca pun bunyi dia berat. Tu ha ni buat 6 dulu. Sebab kan kita mesti 6 harakat. Tak boleh 4 ke 5 tak boleh. Mesti 6. Ini maksimum lah. Tu ha
Ju. Ju ni pun 6 pula. Dan sini 6. 6 pula lagi. Atuhajjuni. Puan-puan sambil ni puan kena buat lah juga. Bunyi tak macam tu. 6 ni buat, ha ni buat 6 harakat. Jim ni pun kena buat 6 harakat. Sebab dua-dua ni layak dapat benda melintang ni. Dan dia kategori mad lazim musaqqal. Sebab apa musaqqal? Sebab huruf mad jumpa dengan huruf yang bersabdu kat sini. Jadi teks nampak terus. Huruf mad jumpa sabdu, mesti mad lazim. Okay, mad lazim. Dan kenapa dia musaqqal ke muwaffaf tu? Pada bunyi tu lah sebutan tu. Atuhajjuni. Kat sini mesti dengung. Nun sabdu. Wajibul gunnah. Mesti dengung dulu. Dengung pun bukan dengung pendek. Dengung yang panjang. Paling sempurna. Atuhajjuni. Yang juni. Kita langsung dengung tak ada. So itulah bunyi yang kena register. Register bunyi tu. Kalau macam ni. Teks ni. Dia kata okay, macam mana kata huruf mad jumpa dengan sukun asli. Mana sukun asli? Macam kita tahu. Ceraikan. Saya beritahu macam ni supaya perempuan sendiri bila bersembang dengan orang ke kawan ke siapa nak sampai ke ilmu. Mesti kita kena tahu benda ni semua. So orang tu boleh nampak. Oh patutlah. Itulah dia nama dia ilmu. Kalau kita kata baca je panjang. Jumpa sabdu. Macam tu je lah. So apa ilmu dia? Selain kali dia baca pun macam tu je lah. Tapi kalau kita cerita, oh ini sebenarnya huruf mad jumpa dengan huruf yang bersukun, barulah dia layak dapat benda-benda melintang ni. Melintang ni adalah simbol untuk make sure kita baca lebih daripada 2. Kita tak boleh baca 2. Sebab ini isyarat untuk baca 4, 5, 6. Jenis harakat yang tinggi atas. So kalau macam ni pula, kenapa kita baca 6? Sebab dia jumpa huruf bersabdu. Huruf sabdu, kenapa dia sabdu? Sebab huruf double. Itulah ilmu. So bila kita nak cerita kat orang pun macam tu lah. Sebab tu saya buat nota tu jenis macam ni. So kalau perempuan tak susah ke kampung, tunjuk nota pun insya-Allah. Perempuan just tepat-tepat sikit penerangan, orang tu boleh dapat macam mana. Yang penting bunyi tu. Perempuan kena tahu nak bunyikan tu pula. Nak cerita kat orang tu, macam kalimah ni, macam nak bunyi dia. Ni ha, dia dapat melintang kan. Dia huruf sabdu, automatik ni 6. So bunyi dia tinggi. Bunyi dia tinggi dah. Musaqqal kan berat. Al-haqqah. Ni ta marutah. Bila berhenti, bunyi jadi ha simpul. Bila ha kan ada angin yang lepas sikit. Al-haqqah. Suara kita naik. Dia akan turun. Naik sampai atas sampai 6. Al-haqqah. Itulah bunyi dia. Kan bunyi dia macam berat tu, susah. Sebab tu mad lazim kalimi musaqqal. Sebab tu no point kita tahu je teori mad lazim musaqqal di pun. Tapi bila baca al-haqqah, salah lah. So apa motif nak belajar teori tu memang betul dah. Tapi bila baca salah. Quran adalah bacaan, bukan teori tu. Teori tu nak untuk kita faham macam ni. Saya buat macam ni supaya nak perempuan faham. Rupanya kenapa baca panjang, sebab apa ni ada mat asli, jumpa sukun, baru dia layak dapat benda ni, baru kita kena baca panjang. Ataupun kalau tak nak faham lah benda-benda ni, tengoklah pada teks ni terus. Nampaknya benda melintang ni, jumpa bentuk sabdu ni, baca dah panjang. Panjang tu pula mesti maksimum 6 sekali, 6 harakat terus. Dan dia tinggi. Kalau tak nak tahulah benda ni, tak nak tahulah, pening lah, tak payahlah. Tengok teks saja. Nampak benda mad melintang ni, jumpa huruf bersabdu, automatik suara dia akan jadi 6 harakat dan tinggi. Dan bunyi dia berat. Sama, ni huruf mad. Huruf mad pula tanda mad, jumpa dengan bersabdu. Dah tentu dah, ni macam 6, tinggi. Ini juga huruf mad, jumpa huruf bersabdu. Dah tentu tinggi. Tambah pula nun ni ada nun sabdu. Nun kan dia ada dengung dia pula. Tambah dengan dengung lagi. So kita tahulah. Kalau tak nak tahu benda-benda ni pun, rasa macam susah tak faham, tengok je lah pada teks tu. Sebab resah-resah ni kaedah dia macam tu. Tengok pada simbol saja dah tahu apa kita nak buat. So nampak simbol mat, jumpa dengan huruf bersabdu, mesti baca lebih pada 2 harakat. Tapi kalau lebih pada 2 harakat tu maksudnya 4, 5 boleh, tak boleh. Dia mesti 6. Dah confirm mesti 6 aja. Sebab ulama Quran kata sepakat suruh kena sebut 6. Kena baca dengan panjang lah. Lepas tu, kenapa dia berat? Sebab dia huruf sabdu lah. Kan huruf double. So dia agak lebih berat bunyi dia. Okay. Lepas tu kita habiskan sampai mukhafaf ni ni berapa dah? 95. Kita habis sama mukhafaf 44 Sebab dia masih dalam kategori yang sama. Tadi kita ada musaqqal. Sekarang kita ada muwaffaf. Sebab mad lazim ni dia ada partner. Mad lazim kalimi muwaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Kita dah tengok tadi musaqqal maksud dia berat. Bunyi kita baca pun berat. Kalau yang dia mukhafaf ni maksud dia apa? Mad lazim kalimi muwaffaf ialah apabila huruf mad asli bertemu sukun asal dalam satu kalimah tanpa idgham. Macam tadi dengan idgham kena masukkan. Macam ni
tanpa hidung ni tak masuk. Sebab tu dia ringan. Mukhafaf maksud dia ringan. Mat panjang, lazim, mesti. Kalimi, kalimah. Mukhafaf maksud dia ringan. Musaqqal berat, mukhafaf ni ringan. Okay. Kenapa dia ringan? Sebab dia tak ada berlaku kemasukan. Dia baca biasa je lah. Sukun asli boleh dilihat pada kalimat itu sendiri. Hanya terdapat pada surah Yunus 51 dengan 91. Maksudnya dalam Quran ada dua jenis ni je. Dua teks ni yang kita akan baca dengan mat lazim, kalimi, mukhafaf. Ni ringan. Macam ni dia kata apa? Mat asli jumpa dengan sukun asli. Tapi boleh nampak. Pada teks tu nampak dah. Ni huruf mat. Kita mungkin nama dia mat badal kan. Ni Hamzah baris atas. Kawan dia alif. Nama dia kan mat badal. Dia dah belajar. Tapi kenapa dia boleh dapat melintang ni? Sebab apa? Huruf mat ni jumpa dengan huruf yang bersukun. Kan dah menepati syarat. Mat asli jumpa huruf dengan mat asli bertemu sukun asli. Yang original. Kan nampaklah terang. Macam tadi musaqqal kita kena keluarkan, ceraikan. Eja balik. Tengok nampak tak putih. Ini sebab huruf bersabdu. Huruf sabdu kan double. Tapi kalau teks ni dia tak ada sabdu, terus direct dia nampak sukun. Nampak sukun. So kerana dia nampak sukun dan dia tak perlu masuk apa-apa pun, suara pun tak perlu tinggi. So nama dia mukhafaf, ringan. So kita akan baca tetap juga dia kata 6 rakaat ni. Kaedahnya sama seperti mat lazim kalimah musaqqal, sama macam tadi. Cuma perbezaannya adalah pada perkataan mukhafaf yang bermaksud ringan. Mukhafaf ni maksud dia ringan. Okay, ringan pada sebutan kerana tiada tasydid, tak ada sabdu dan tak ada berlaku idgham, tak ada masuk. Dia tadi kan idgham mutamasil kena masuk huruf double. Sekarang ni dia tak ada masuk apa-apa. Original dia saja. Dibaca dengan kadar 6 harakat saja pun sama juga. Bila kata mat lazim mesti 6. Kita tak pergi 4, kita tak pergi 5. Dia mesti pergi maksimum terus pada 6. So macam mana bunyi dia? Ni kena buat 6 dulu. Al-ana. Al-ana. Jangan baca al-ana. Jangan baca al-ana. Dia bunyi macam double. Dia mesti bunyi kita sebut a tu 6 harakat, hujung lidah naik ke untuk lam mati. Al-ana. Jangan baca al-ana. Al-ana. Kan nampak dah berasing tu. Dia jadi a tu 6. Ada satu lagi dia alif lam komariah pula. Al-ana. Dia jadi macam tu. Ramai je baca macam tu. Macam ni. Yang ni yang sebetulnya lah. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana. Sebut A6, hujung lidah naik untuk lam mati. So dia tak terputus. Tapi bila orang baca dia dah putus. Jadi A tu satu, al-ana pula dia ditambah lain pula. Soalan ni macam alif lam ni dia letak baris pula kat sini. Al-ana salah. Sebab dia bukan asing, dia satu kataan, satu kalimah. Itu satu kalimah dalam satu kalimah, tapi tanpa itu orang tak ada tak ada berlaku macam tu. Sebab lam ni bukannya sabdu. Lam ni sukun. So, bila sukun suara kita pun mendatar rendah aja, tapi kena tarik panjang. Al-ana. Kalau contoh yang jadi musaqqal tu macam tu. Tapi dia tak berlaku macam tu. Sebab apa? Dia bukannya yang bersabdu, dia bukan double pun, dia satu je. So bila satu mukhafaf dia ringan, kita baca pun rendah aja. Sama macam ni juga. So dalam Quran ada dua. So kalau kita salah baca register bunyi, salahlah kita baca. Macam ni. Pun sama Yang sama je. Buat 6 dulu untuk hamzah, naikkan lidah untuk lam mati. Al-ana wa qad asaita qabl. Dia mesti qabl, yang qabla. Selalu bila belakang dia ada huruf lam yang mati, dia mesti bunyi qabla. Kenapa bunyi qabla? Pelik nak bunyi qabla. Dia qabl. Qabl. Buat untuk ba, berhenti untuk ba, lepas tu huruf yang last sekali huruf lam. Kita mesti ingat huruf yang terakhir tu mahraj kita ke lidah akan stop kat situ. Kalau huruf tu lam, berhenti kat mahraj lam. Kalau dia last huruf ba, berhenti kat ba. Kalau last huruf ta, berhenti kat ta. Jangan qabl, lam tu dah hilang, kita mengikut suka je macam tak, yang ujung-ujung tu kita selalu kita miss. Kita macam biar je lah. Tak sebut tak boleh. Semua kena sebut. Berhenti ke sambung ke semua kena sebut. Seperti kalau macam ni untuk mat lazim kalimi mukhafaf,
dia adalah ringan. Tapi cara nak baca tu lah. Memang kita tahu teori, tahu ni semua. Bunyi tu, kenapa bunyi tu tak jadi macam tu? Kenapa bunyi al-ana? Dah salah tu. Dia jadi bunyi lain pula. Salah ni lain. Ana, kita tambah pula macam komarah lain pula. Al-ana. So itu salah, bunyi tu bukan macam tu. Bunyi dia al-ana. Kan bunyi dia ringan, dia menata straight aja. Dia tak ada naik ke atas. Sebab apa? Dia muhaffaf. Sebab tu nama tu istilah mencerminkan teks tu sendiri, cara kita baca tu. Kalau kita baca itu dah bunyi berat. Kita rasa pun berat. Kalau dah berat mesti nama dia musaqqal. Kerana nama dia mukhaffaf. Dia mukhaffaf, sebut pun mukhaffaf, ringan aja. So kita buat bunyi pun so ini kena praktis. Ramai je yang kesilapan kat sini bila disebut ni. Buat hamzah tu 6 dulu sebab dia ujung yang lepas 6 terus naikkan lidah untuk lam mati. Ana. Itu bunyi dia. Dan bunyi dia bunyi al salah dah. Ada pula jenis tak panjang pula. Terus ana. Tak boleh sebab apa? Bila talaqi musyafahah ini adalah 6 harakat, so kena baca panjang. So bila benda-benda macam ni, kalau macam tadi huruf mat, tanda mat, simbol ni kan, jumpa dengan huruf simbol sabdu, tanda mat. Ni tanda mat, huruf mat lain, huruf mat alif waw ya. Tanda mat benda lah simbol ni. Jumpa dengan sabdu, baca dengan berat. 6 dah lah panjang, berat pula sebab dia ada sabdu. Kalau kita nampak huruf mat, huruf mat, tanda mat, simbol mat. Simbol mat ni jumpa dengan huruf bersukun, tanda sukun, terus kita akan baca secara muhafaz, ringan, tapi dia mesti baca dengan 6 harakat. Ana. Kemudian ni al-haqqah. Bunyi dia berat. Bunyi berat, kita sendiri boleh rasa berat tu. Dengan ini rasa dia ringan. Itu beza dia. Kalau tanda mat jumpa dengan sukun, mat lazim kalimi muhafaz. Tanda mat jumpa huruf bersabdu adalah mat lazim kalimi musaqqal. Itu kalau nak cam dia tanda je lah. Kalau susah tak apa mat lazim panjang-panjang ni, tengok je lah simbol. Dan bila tengok simbol kena tahulah dia mesti buat 6. Tak boleh macam buat 2, 4, 5 tak boleh. Dia mesti 6 adalah maksimum. Mak farqi dia dah panjang, tak boleh. Tak cukup. So kita akan berhenti sini lah. Next week baru mak farqi. Sebab mak farqi ni dia masuk dalam kategori ni jugalah sama. Dia masuk dalam kategori ni juga mat lazim kalimi muhafaz dengan musaqqal. So itu kita sama sebab tak cukup sebab nanti dia punya tu macam panjang sangat. Tak cukup masa. Tak boleh panjang kan. Okay, so kita akan stop dekat sini supaya taklah tergantung. So maksudnya bila kita baca mesti ingat register bunyi. Bila mat lazim kalimi muhafaz ni bunyi dia mesti macam tu. Ana wa qad ni kita tengok pada teks bunyi wa qad kuntum qad wa qad kuntum. Siapa kalau baca wa qad kuntum salah. Sebab apa? Kita dah putuskan ini adalah qalqalah sughra. Bila sughra duduk di tengah, bila tengah bunyi dia lembut. Qad kuntum. Dengung panjang, dengung ni mesti lebih. Sebab tu kita dah belajar mat, dengan kita belajar gunah, kita dah tahu mat kita boleh ukur 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Tapi gunah tak boleh nak ukur. Dia gantung pada guru tu sendiri. Kalau guru tu tak cukup, lebih kan lah. Kalau guru tu macam, okey, maknanya cukup lah. Macam gantung kita dengar tu. Kuntum. Kan tak cukup. Kalau pada saya tak cukup. Kuntum, mana dengung ni? Kita dengar seorang macam dia cakap izhar ke apa. Sebab tu bila ujian pendengaran, kalau kita baca kuntum, orang tu tak tahu dia ni apa benda hukum ifak ke apa, susah nak teka. Tapi kalau kuntum, kita tahu dah dia dengung, lepas tu dia jumpa huruf ta. Sempat dengar kuntum bihi. Ni pula mim. Kita kena apa? Ifak syafawi. Tum bihi pun dengung juga. Dengung pun dengung lama bukan tum bihi. Kuntum bihi sin lepas angin tasta'jilun. Sin ada sifat dia, ain ada sifat dia. Sebab itulah benda ni semualah benda yang bersifat-sifat ni lah. Kita kena beri penekanan pada tahun ni lebih pada sifat. Sebab apa? Baru kita punya bacaan tu nampak fasih. Bunyi dia sedap. Dan itulah sebenarnya kita kena buat pun.
Kalau tahun-tahun sebelum ni kita macam, yelah kita direct dia tajwid. Ini mat jaiz lah macam tu je kan. Tapi sekarang ni lebih pada nak sebut, nak bagi fasih. Itu sekali. Salah tadi kan. Mesti panjang. Ana. Oh, jangan melapang pula ana. Tu hamzah rendah, istighfar rendah. Ana wa qad asaita qabl. Aswai ni huruf lin. Kalau kita baca aswaita, satu harakat je. Kita baca aswaita. Tak boleh. Tapi kalau kita berhenti, aswait. Swait. Contohlah kita berhenti sini. Bila kalau kita pilih berhenti sini pula, pastikan ta tu pula punya sifat pula. Sebab tu kita tak boleh lari pun. Makhraj sifat tu memang tak boleh lari. Berhenti kat ta, bunyi ta. Berhenti kat lam, bunyi lam. Jangan bila qabl. Qabla. Mana datang qabla tu. Al-ana wa qad asaita qabl. Qabl. Last lam. So kita lidah landing kat lam lah. Jangan qab. Asaita qab. Mana pergi lam tu? Dah hilang dah lam. Jadi kita dah berhenti kat ba. Lam tu kita dah terbuang. So tak boleh. Setiap tu sebab tu bila puan dah belajar sampai ke tahap ni, puan-puan punya bacaan sepatutnya kualiti bacaan tu mesti dah ada peningkatan. Tak logik dah belajar sampai level ni, puan baca macam tu juga macam seolah macam orang tak belajar. So mesti sekurang-kurang sifat huruf tu dah nampak ada bunyi ya, yang lembut, bunyi sin ada angin, bunyi ta jangan jadi macam sin, aswaits. Tu tak boleh. Ta tak boleh sebab itu jadi sin. Salah menyalahi sifat dia. Sifat ta, dua tempo nak settle. Ta dengan kaf kan dua tempo nak kena settle. Putus bunyi lepas angin sikit je. Swait. Wa qad aswait. Contohlah. Wa qad. Wa qad. Qad. Salah. Sebab apa kita dah putus. Sebab kita tengah baca ni. Kalau kita berhenti kat dia boleh lah. Al-ana wa qad. Aku bunyi putus. Dah berhenti lah. Tapi sekarang kita masih nak sambung lagi. Ada ayat lagi, ada tag, ada huruf lagi sebelah ni. So bunyi lantun. Lantun yang lembut. Qad. Kalau kat sini kita pula dalam hati tu. Salah dah. Lam tu pula kita pergi le pula kat situ. Lam tu tak boleh. Sekali dia kena. Sekali kena terus lepas je. Macam kena lah. Kena. Tapi kena komplit dia punya harakat di satu harakat tu. Al-ana. Dah tu putus. Maksudnya huruf-huruf ni kan dia ada satu huruf tu satu bunyi. So bunyi tu kena selesaikan bunyi tu. Baru boleh dapat bacaan yang tepat. Kalau menyambar lah, potong lah, satu akad je setengah, jadi suku, angin tak keluar, angin tak lepas, patutnya lepas kita tertahan. Semua tu salah. So tak boleh. So mesti beri penekanan pada makhraj sifat huruf sangat penting. Sebab tu dah sebut tu penting. Praktis. Kalau ada masalah dengan huruf fa, praktis huruf fa. Af. Kalau selagi tak keluar angin, itu bukan huruf fa. Letak tangan kat depan bibir ni, af. Ada angin tak? Kalau up, tak ada angin. Up. Salah lah. Menyalahi sifat huruf fa. Fa ada angin yang lembut yang keluar. Af. So maksudnya macam tu. Okay, so kita akan stop kat sini lah sebab bawah tu banyak lagi. Kita akan stop kat sini sebab nanti tak cukup masa dah. Okay, nanti apa-apa. Yang penting kena praktis. Praktis sebut tu kena lebih. Di sini pun ingat, berhati-hati jangan al. Dia macam ada dua double bunyi. Macam tu. Tak boleh. Dia mesti al. Buat 6 hamzah. Naikkan lidah yang hujung tu. Nak masuk yang ketujuh tu. Naikkan untuk lam. Settlekan 6 dululah. Kena lidah untuk lam. Sukun. Baru ana. Itu bunyi dia. Sebab ini kenapa bagi penekanan? Sebab ramai tak baca macam tu. Salah tu. Sebab dalam Quran ada 2 je tempat kena baca macam tu. Jangan baca kita dah tahu kita sama ni baca macam tu salah. Soalan macam ada 2 bunyi. Kena perbaiki. Kena betul. Sebab benda ni memang bukan senang. Quran ni tak semudah kita rasa macam tak apa boleh je. Tak boleh. Kalau kita pandang Quran tu macam ringan, kita memang susah nak buat. Tapi kalau kita berhati-hati dengan Quran, kita boleh buat. InsyaAllah Allah akan bagi. Dengan niat yang betul. Kita nak perbaiki. Okay, supaya kita punya pengakhiran hidup kita pun at least kita mati dalam keadaan kita punya bacaan tu dah kita dah dengar repair lah, dah okey. Bukan macam dah salah tu biar je. Tak boleh So kena berhati. So nanti kita stop dekat sini slide ni.
kita akan sambung tu minggu depan lah. InsyaAllah kita ada 2-3 kelas lagi. Lepas tu perempuan pun sama-sama kita bacalah buku. Kalau rasa nak lulu periksa kan. Kalau tak lulu pun tak apa masalah. Yang penting jawab je lah soalan. Itu untuk diri puan sendiri. Saya tak ada nak kata apa orang ni fail lah. Tak ada. Itu untuk perempuan yang cek diri sendiri je. Untuk tengok prestasi diri sendiri. Sebab saya tak ada apa-apa pun, just sediakan soalan untuk perempuan sendiri, untuk semak diri sendiri. Kalau rasa boleh lulus, alhamdulillah lah. Dia pun faham lah benda. Tapi pentingnya, walaupun kita dapat contoh ujian tu dapat 100% pun, tapi kalau salah baca, tetap salah. Teori tak ada, teori tu supportnya. Kita tak ambil apa kata, tak apalah awak dapat satu markah tapi baca macam ni, baca salah. Untuk contoh kalimah Mat Lazim, kalimah Musaqah ni dibaca salah, tapi dia punya jawapan periksa semua 100% semua betul, tapi salah baca. Salah tu tak salah lah. Sebab ingat Quran adalah bacaan, sebutan. Teori tu bukan, teori tu kita nak faham extra faham saja. Itu kita kena faham tu sebenarnya. Itu kita main dia adalah bacaan, register bunyi. Perempuan dengar Qori baca ke apa, dengar register bunyi tu macam mana. Itu yang penting. Bila kita dah register bunyi, kita pun praktis nak sebut macam tu, insyaAllah dia akan keluar macam tu lah. Sebab semua orang mesti bunyi macam tu, tak boleh bunyi seorang bunyi lain, bunyi tu tetap satu je cara. Okey, untuk tu jangan stop ni. So nota ni saya tak share lagi lah sebab tak habis lagi bawah tu. Nanti dah habis kita share. Okey, untuk tu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah panjang umur, jumpa minggu depan. Kalau apa-apa hal pun tengok dekat Telegram tu. Kita update kat situ. Jangan tak tengok. Nanti dia kata tak ada kelas, tak tahulah, tak tengok. Janganlah tak tengok. Kita punya channel kita tengok kat Telegram tu je. Tengok kat situ. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.